Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana malikil kudus. Allahumma inna na'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa na'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Zubir bin Zainal, Ketua Unit Integriti Kementerian Kerja Raya. Seterusnya yang diraikan jua barisan institusi sesulit, pegawai khas, para pegawai kanan Kementerian Kerja Raya, seluruh warga dan jawatankuasa surau Kementerian Kerja Raya, seluruh jawatankuasa Kelab Sukan dan Kebajikan Kementerian Kerja Raya, warga Kementerian Kerja Raya termasuk agensi-agensinya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan, para puasawan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bertemu di dalam program Wacana Ilmu siri yang ketiga untuk tahun ini. Dan bersempena dengan Ramadan, kita berada di dalam program Ihya Ramadan. Syukur saya sekali lagi dapat menyampaikan ceramah di Kementerian Kerja Raya ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini di Dewan Utama Kementerian Kerja Raya kira-kira 1668 hari yang lalu. Lebih tepatnya hari Selasa 21 hari bulan Oktober tahun 2014 jam 3 petang. Artinya sudah 4 tahun, 6 bulan, 25 hari. Dan saya yakinlah tuan-tuan tak ingat apa saya ceramahkan ketika itu ya. Walaupun kamera berlambak macam ni mengarut ya. Tanya soalan 45 minit tak ingat juga tajuk rupanya. Kita bincang hijrahku kerana Allah. Hadirin hadirat sekalian. Sampailah Ramadan hari yang ke-11. Jalani semua, buatlah ikhlas. Semuanya kelak pasti berbalas. Di dalam kitab sudahlah jelas, di dalam hadis sudahlah jelas, untuk ilahi puasa yang ikhlas, tiada ibadah sama berbalas, dosa diampun, amal pun dibalas. Syukur kehadrat ilahi, kita sudah sampai Ramadan yang ke-11. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk, mencari keberkatan Ramadan. Hadirin hadirat sekalian, perkataan berkat adalah perkataan bahasa Arab yang dah diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Tapi bila dipinjam oleh orang Melayu, dia jadi maksudnya macam-macam. Kalau di Johor, berkat ini makanan. Dia pelik, berkat tu makanan. Bukan ngata orang Johor, tidak. Kalau di Johor musim maulud, dia Johor maulud wajib ada makan. Sebab maulud ni dia ada syarahan, ada marhaban, ada makan. Makan wajib. Syarahan dengan marhaban sunat saja. Dia sebab maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi je. Jadi kena ada makan. Makanan tu dia panggil berkat. Masa mula-mula main ceramah di Johor, saya tak faham dengan budaya negeri orang. Habis ceramah, orang hidang nasi, dia makan dalam dulang. Makan nasi dalam dulang. Dia letak, kiai benda baca doa. Orang dah hidang, makan lah. Rupanya tak. Makan tu 3 suap je. 1, 2, 3, bungkus balik. Bungkus tu dipanggil berkat. Berebut orang nak. Sebab nasi tu didoakan oleh kiai. Majlis tu sempena maulud. Dah kita tak faham budaya orang. Orang hidang membujur lalu melintang patah lah. Habis. Segala binatang dalam dulang tu habis. Tapi pelik dia panggil berkat. Ada orang panggil bontrot. Tapi ada yang kata bontrot ni lebih pada makanan yang bawa pergi bekerja. Pergi ke ladang tu bontrot. Tupperware bekas tu bontrot. Tapi kalau majlis maulud dia panggil berkat. Ini saya tidak jauh, orang Jawa cerita ke saya. Jadi macam-macam lah pemahaman tentang berkat. Dalam Quran, perkataan berkat ini disebut dalam pelbagai variasi bentuknya. Ada masa Tuhan gunakan barakah, ada masa tabarakah, ada masanya barakat, ada masanya mubarak dan macam-macam lagi. Sebagai contoh, malam Al-Quran diturunkan dipanggil Lailatul Mubarakah. Malam yang a blessed night, Tuhan sebutkan.
Begitu juga Quran itu sendiri dipanggil sebagai kitabun mubarak, buku yang diberkati, kitab diberkati. Tempat-tempat mulia seperti Kaabah, Baitul Maqdis itu sebut barakna haulah, tempat yang kami blesskan tempat itu. Sebab itu berkat ini benda yang paling kita nak sekali. Hidup kita ni tak dapat benda lain tak apalah, dapat berkat menjadilah. Sebab berkat ni benda tak boleh dijual beli. Tak ada orang boleh jual berkat ni mana-mana. Sebab itu kita dituntut kalau beri salam, kena cukupkan salam tu sampai berkat. Mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mesti panjang. Kita mesti doakan orang dapat berkat, orang tu pun menjawab doakan berkat untuk kita. Sebab itu surat menyurat kerajaan, kadang kita galat, tuan-tuan buat surat resmi, tulis Assalamualaikum pendek sangat, Assalamualaikum, tak dapat berkat lah. Tulis panjang-panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada barakah dia, berkat. Tapi masalah kan jabatan kerajaan, kementerian, tulis salam tulisan Rumi, susahlah sikit. ASSALAMUL, panjang separuh muka surat. Nak tambah warahmatullahi wabarakatuh, akhirnya dia tulisnya ringkas WMT WBT. Nak baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak ada doa di situ. Pakailah font Jawi, la ilaha illallah. Pakai perisian Jawi masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dituntut. Sama juga kita bulan-bulan puasa ni makan sebabkan kurang berkat, itu yang badan jadi tak sihat. Tuan-tuan, halal dengan berkat dua perbezaan yang nyata. Halal jakim boleh keluar sijil. Berkat tak ada orang boleh keluar sijil berkat. Adakah murtabak ini berkat? Tak tahu. Halal ada sijil. Adakah awak punya kuih donat ini berkat? Tak tahu. Walaupun dia ada sijil halal Australia ke Singapura ke apa, berkat ni benda susah. Sebab itu kita tengok sekarang berkat ni benda hilang. Dalam makanan yang kita boleh cam, makanan ni dah tak ada dah berkat. Walaupun sijil halal ada. Sebab itu orang dulu makan, kita pun makan. Tapi orang dulu makan tak sakit. Kita sekarang makan sakit. Macam sekarang ni, kalau kita makan, tuan-tuan jangan main-main. Kita puasa 13 jam lebih. Kita entah makan 10 minit, 15 minit je masa buka. Rosak habis puasa kita dari segi kesihatan. Sekarang ni punya makanan, lemang kalau kita makan sepotong, rendang ayam 2 ketul, 100 kalori. Bayangkanlah 100 kalori. Untuk nak bakar 100 kalori, apakah aktiviti yang boleh bakar 100 kalori? Dia ada 3 pilihan. Pertama jogging, yang kedua kayuh basikal, yang ketiga brisk walking. Brisk walking untuk orang sakit lutut, orang malas sesuai. Brisk walking ni 100 langkah 1 minit. Level-level pemalas macam kita ni sesuai. 100 langkah 1 minit. Mana kalau 100 langkah 5 minit tu terhegeh-hegeh namanya. Laju jugalah 100 langkah seminit. Untuk nak bakar 100 kalori, tuan-tuan kena berjalan laju setengah jam. Baru bakar 100 kalori. Ini baru makan sepotong lemang, 2 ketul saja rendang ayam. Bayang kalau sebatang lemang kita hentak. Saya ingat kena jalan kaki sampai Temelur lah saya ingat. Terus pergi rumah Temelam Teri, terus senang. Baik itu makan mesti minta barakah. Berkat. Kalau kita makan ketupat 8 cube kecil lah. Kata anak member ajak berbuka sate, kata aku tak nak makan lah, insaf punya kalori banyak. Baiklah makan, okey aku makan ketupat lah. Konon macam masuk surga sangat lah makan ketupat ni. Ketupat potong kecil-kecil 8 cube, 80 kalori. Untuk nak bakar 80 kalori, brisk walking 20 minit, jogging 10 minit, atau naik basikal 15 minit. Baru bakar 8 ketul je ketupat. Ambillah contoh lain. Makan kuih raya lah sebagai contoh. Mamah kuih raya kerja. Kuih dah banyak sampai dah order hari tu. Puak makan sambil menengok drama benda ke malam-malam ngorek bini orang tu. Apa cerita? Pukul 10 itu tu. Tapi susah nak menengok dah sekarang ni. Asyik hujan je sekarang. Astro kan kerja kan, asal hujannya tak ada ketiaran. Jadi orang sekarang pasang Astro bukan nak tengok TV, nak tahu hari hujan ke tidak sekarang.
Janganlah viral ke aku kena gam dengan astro pula. Dah memang begitu pun. Kalau anak tengok TV, apa hari nak hujan? Macam mana kau tahu? Astro tak ada. Dia kata. Oi, cekap juga kata. Rupa alat tu alat pengesan hujan dah sekarang. Janganlah kecil hati gurau lah. Astro kecil hati sangat. Kalau macam tuan-tuan makan almond London, saya ambil contoh ya. Makan almond London sebiji. Lepas tu rasa pula tak nenah sebiji. Almond London sebiji, tak nenah sebiji, 50 kalori. Bayanglah kita entam sebalam. Puak menengok ni. Wah. Untuk bakar 50 kalori, kalau jogging 6 minit. Habis macam mana ustaz tak boleh makan? Kita bukan cerita boleh makan, tak boleh makan. Nak cerita makanan, kalau tak didoakan keberkatan, teruk kita. Semua makan ada dia punya risiko dia. Lepas itu kalau tanya Kementerian Kesihatan, doktor, dia suruh hidup ni minum air kosong je. Air freezer tu je. Guk hari-hari. Saya kalau ceramah Kementerian Kesihatan, insah. Lepas ceramah ada makan. Meja. Makanan ni dah sekali dengan jadual kalori. Letih. Apa yang aku nak makan? Dia kata, ustaz boleh makan, kena tengok jadual lah. La ilaha illallah. Ginilah, saya doa je lah, minta setan jauh itu. Dia tak kacau. Kalori ni anggaplah setan dia ni, biar dia jauh pada kita. Sampai begitu. Tapi ni cerita anak beranak lah. Jangan viral-viral pula. Dia makan ni, makannya bismillah telan. Tapi baca doa minta berkat. Saya dulu pernah jadi kadi. Bukan kadi main golf. Saya kadi daerah Temeloh. Jadi ada satu orang tua di Temeloh, umur kat 100 tahun. Zaman dulu umur kat 100 tahun ni rare. Sekarang ni biasa dah dengar orang 100 tahun, tak ada masalah lah, dah tak jadi pelik dah 100 tahun sekarang. Dulu 100 tahun ni rare lah. Ada orang pun cerita, Tuan Kadi, ada satu orang tua umur kat 100. Kita kena ziarah dia. Dia ni, orang kata dia ni berlantu raya. Ada yang kata dia ni Tok Wali. Dia sihat. Yang jadi menarik tu, dia tu sihat. Makan tak ada pantang. Dia kata, menarik ni, pergi tengok. Memang ya sihat, duduk tegak. Dia tak isap sigaret, dia isap okok daun. Okok daun. Dia gulung siap-siap buah lantin lah, orang kampung. Makan tak ada pantang. Kopi tak ada masalah. Air batu dia minum, tak ada masalah. Membujur lalu melintang patah lah, tak ada hal. Adik, dia kata, panggil dia Aki lah. Aki, dengar kata Aki ni Tok Wali. Dia pun pandang saya. Saya ni Raja Wali. Saya kata begitulah. Macam mana ustaz pula Raja Wali? Sebab saya ni Kadi Temeloh. Kadi ni dia ketua segala wali hakim. Jadi saya raja segala wali hakim daerah Temeloh. Ni kan Raja Wali yang terbang tu, dia kata. Kata Aki, umur kat 100 tahun janganlah kedekut sangat. Apa ilmu? Share lah dengan anak cucu. Dia kata pertama sekali, makan ni kena jaga, dia kata. Tapi jangan sampai tak makan. Makan ni nombor satu. Ni saya share lah dengan tuan-tuan perempuan ni untuk kita nak buka petangga. Makan ni nombor satu, kata dia. Mesti doa minta berkat. Ni dia ajar. Jadi betul yang Nabi ajar doa tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul yang Nabi ajar. Ya Allah, turunkan berkat pada makanan ini. Aku tahu kalori dia 200 ya Allah. Tapi tolonglah berkatkan makanan ni. Seolah-olahnya begitulah. Kita nak makan kambing ke, sup benda ke, makanlah. Kita tahu ada risiko. Ya Allah, tolonglah turunkan berkat ini makanan. Itu saja. Lepas tu kedua kata dia, sebelum menyuap, kena bercakap dulu dengan makanan. Bercakap. Perempuan tuan-tuan kan petang kena bercakap dengan makanan. Macam mana bercakap dengan makanan? Sebelum makan, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Katalah makan kambing. Kambing aku makan kau, kau jangan makan aku. Amin. Makan. Ini petua. Petua tak ada dalam kitab. Try lah, maghrib kan try. Member ajak buffet, buffet yang 160 tu takkan makan sikit rugi. Bismillah, barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kambing aku makan kau, kau jangan makan aku. Bismillah. Insya-Allah sihat. Kena bercakap makanan.
Dia kata ada munasabahnya. Orang sekarang kata dia jatuh sakit apa sebab? Pertama sekali bila makan tak pernah minta berkat. Dia main doa, kalau doa buka puasa je kalau kita. Allah melaka sumtu bika amantu ala rizqika betul berahmatika puak terus suha. Mintalah berkat. Awak dah lapar daripada pagi. Minta berkat. Lepas tu orang kita mulut celupar. Tengok member bagi durian. Makan durian. Kolesterol. Mulut tak jaga. Kolesterol. Minyak. Lemak. Jangan begitu. Orang hidang ikan patin. Lemak banyak. Mulut kena jaga. Walaupun makanan tu kita tahu ada dia punya risiko, jangan mengata. Sebab dia rezeki. Rezeki ni dari Tuhan. Kalau kita mengata ke rezeki macam kita mengata kepada yang memberi rezeki. Maka kalau tak nak je. Jangan nak ngutuk-ngutuk makanan itu. Ini petua lah. Boleh lah tuan-tuan kongsi-kongsikan. Sebab kadang hidup kita ni, kalau terlampau jaga kesihatan pun, tak sihat juga. Makan je lah halang-halang dah tak sihat. Makan je. Ada orang kita, makan tidak, hari-hari exercise. Dia ingat exercise dia tu boleh panjang umur ke? Ada. Exercise tak panjangkan umur. Cuba kita banding ya. Arnab hari-hari melompat. Berapakah jangka hayat paling panjang seekor arnab? 9 tahun je. Mana ada arnab tak melompat? Arnab kan macam kita tidur bawah meja. Dah. Dia memang dia hari-hari melompat. Tengok contoh lain. Kuda hari-hari berlari. Mana ada kuda tak berlari? Dia nak ke mana-mana, tak ada transportation, dia memang dia berlari. Tapi paling panjang umur kuda berapa jangka hayatnya? 25 tahun je. Monyet hari-hari bergayut. Tapi berapa jangka hayat monyet? 40 tahun sahaja. Tapi cuba tengok kura-kura. Kura-kura seumur hidup tak pernah buat apa-apa. Berapa umurnya? 150 tahun. Don't play. Kura-kura la ilaha Allah terhegeh-hegehnya lah. Panjang pula umur. Tuhan nak menunjukkan engkau exercise jangan action sangat. Exercise petang-petang kau tak makan nasi, jogging petang-petang, pas tarawih jogging, pas sahur jogging. Ingat panjang umur dah. Jangan sombong. Minta berkat je hidup ni. Ya Allah bagi berkat je lah hidup aku ni. Ni ada yang tak makan nasi. La ilaha illallah. Tanya ngapa tak makan nasi? Takut gemuk. Fitnah. Adalah awak tak doa berkat. Fitnah pula. Mengatakan nasi tu gemuk. Nasi tu tak bersalah apa. Orang ajak buffet Ramadan, nasi tak makan lauk. Macam kucing. Makan kucing. Gatah lauk. Mana di istilah gatah lauk? Kucing je gatah lauk. Manusia makan nasi. Ngapa tak makan? Gemuk. Apa bukti makan nasi jadi gemuk? Tak ada bukti. Tak ada bukti makan nasi jadi gemuk. Gajah sebiji nasi tak pernah makan gemuk. Mana datang gemuk gajah tu? Orang Jepun nasi tu makan naruji. Tak ada gemuk Jepun. Gemuk lagi orang putih yang makan kentang hari-hari tu. Baik, itu yang penting minta berkat. Itu antara contoh lah keberkatan yang kita nak. Bagai contoh lain, apa lagi ya? Perkahwinan. Tuan-tuan perasan tu pun tidak. Sekarang ini rumah tangga banyak perceraian yang kelakar-kelakar ya. Tak apa-apa kadang tu. Kahwin hari ni minggu depan bercerai. Macam jadi benda orang tak serius pun dalam rumah tangga sekarang. Kalau kita tengok orang tua-tua dulu, nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Tapi sekarang pagi menikah, petang berpisah. Pagi menikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta pasah. Pagi menikah, petang salah menyalah. Pagi menikah, petang sanggah menyanggah. Pagi menikah, petang berlurut cincin. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dah pun bercerai.
Kira rasanya cuti sekolah hari tu pergi lah kahwin dia tu rasanya. Nengok kan main meriah berkompang-kompang. Dengar balik kampung dah berlempah-lempah dah. Padahal baru lagi kita pergi. Dah bergaduh-gaduh dah. Minta pasah. Dia memburuk lelaki dalam Facebook. Kau main panjang dia posting. Kes suami tu ada kepereng je. Kelai bagi nak rok. Kenapa rumah tangga jadi begitu? Berkat tak ada. Perasaan atau tidak? Kenapa Nabi bagi letakkan hukum? Sunat hukumnya mendoakan berkat pada pengantin. Sunat hukum. Macam kita esok cuti sekolah, pergi rumah orang kahwin. Orang ajak naik pentas ke Pelamin tu, suruh boboh macam-macam lah, tebor beras lah apa benda kan. Konon kita ni orang surau sikit, malah lah buat kerjaan begitu. Naik je atas tu, ambil hati tuan rumah. Doakan je lah. Naik Pelamin tu, angkat tangan berdoa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sunat dibacakan doa minta berkat kepada dua orang pengantin itu. Allah Ustaz, panjang doa mana sempat nak baca. Ingat tak lagu Mahizin? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa barakna fi khair. Barakallah. Nyanyi tak apa, tak ada hal. Dah benak sangat nak mengapa tak dan. Nyanyilah. Barakallahu lakuma wa baraka. Sekali ada yang nak try, oh aku nak try sekali kahwin saudara ni nak baca sekali. Lagu Mahizir yang mana? InsyaAllah. Nyanyi insyaAllah lah atas pentas pula dah. Orang suruh barakallah tu. Jangan salah lagu pula. Maka hadirin hadirat sekalian, balik kepada soal berkat. Disebabkan berkat ni benda dah hilang, kita kena cari balik. Bahkan kata para ulama, inna tabaruk laisa huwa illa tawassulan ila Allah Subhanahu wa taala bizalikal mutabarraku bihi. Kita sebab benda tu dah berkat dah hilang, kena cari. Pertama, dia panggil kita bertabaruk. Tabaruk ni mencari berkat. Ada macam-macam cara kita nak mendapatkan balik berkat. Sebagai contoh, kita ambil berkat dengan orang-orang alim misalnya. Macam ada sesetengah penceramah, ustaz-ustaz, ramai orang ambil berkat dengan dia. Ada. Macam saya walaupun berceramah, tak ramai sangat orang datang ambil berkat dengan saya. Sebab mungkin penampilan kita moden gitu kan, orang tak berapa nak ambil berkat sangat. Cuba saya berserban bertiga lapis. Ramai datang ke sini duduk. Lepas tu saya cam kalau penceramah tu ada nama Al-Al sikit di belakang. Oh lagi lah sampai ke sini. Allah, ya Allah, dah tepi ni. Saya tak ada Al ujung belakang. Saya dah Alauddin. Nak Al buat berapa banyak Al lagi nak. Alauddin cukup lah. Tapi dalam tak ada begitu. Ada juga sesat 2-3 orang ambil berkat. Ada. Kadang pergi ceramah. Habis tu makan. Kita ngambil nasi. Datang orang bawa pinggan kosong bawa nasi. Ustaz, kenapa bagi nasi? Dah minta tolong gaul. Hah? Okey you ke? Dah kata. Ambil berkat. Gaul ada nasi dia. Ada. Takkan tak layan juga suruh gaul begitu. Macam-macam. Kadang kita makan habis, makan nasi, adalah tulang-tulang apa ayam tahu tepi tu kan. Ada orang ngambil. Ustaz minta izin, ingat kali nak ngemas nak ganti piring buah ke. Dia ambil dia makan pula. Kulit-kulit tinggal tu. Kata kau ni. Ada orang yang dia nak ambil berkat benda begitu. Ada. Air jampi tak payah cerita lah. Air jampi tu berkat lah. Contoh, dia datang tu kan, bawa air. Ustaz minta tolong jampi air sebotol. Apa? Anak gini. Tapi saya personally, kalau orang datang minta air jampi, saya jarang sangat melayannya. Sebab bagi saya, air sebotol, untuk anak awak nak suruh rajin semayang, rugi lah. Daripada buat air, baik ajak saya pergi ke rumah awak. Ajak ke rumah, jumpa anak, tanya, kau ni tuition ke tak buat kerja rumah ke tidak? Kau aku doa penat-penat, kau malas bangun pukul 10. Buat apa aku doa? Tengok disiplin dia bangun. Kena begitu. Kalau air tu boleh nyelesai masalah, buat apa jampi sebotol? Baik jampi tangki air. Panggil budak tahfiz 12 orang, saya nongkrong gitu ramai-ramai. Ludah ramai-ramai. Rebus sekali dengan Yasin-Yasin sekali. Kalau boleh selesai dengan benda tu. Nak tangki susah, jampi bekas kowe tu boleh dah tak? Kuku. Oleh kontrak 5 tahun dia. Lagi berkat. Dia bukan nak mengata jampi je. Tak,
Dia orang ni viral, dia ambil pendek-pendek tu je, yang kita punya panjang dia tak tu. Dia kata ni ustaz ni nak mengata kejampi dah. Nak mengatakan orang ambil berkat. Ngambil berkat. Selain daripada ambil berkat dengan ustaz-ustaz, tuan-tuan boleh ambil berkat dengan banyak perkara. Antaranya pertama sekali, talabul ilmi. Macam hari ni kita datang menuntut ilmu. Berkat. Berkat. Datang menuntut ilmu ni ada berkat dia. Selain pada tuan-tuan ada nak kerja poin ke apa, 7 hari khusus tahun berlentak lah. Tapi dia ada juga berkat dia. Itu sambilan lah. Sambilan. Tengok ramai sangat register kat depan tu. Kalau kat universiti dia ada poin-poin tu. Datang majlis ilmu ni. Duduk depan lagi banyak poin. Duduk belakang sikit je lah poin dia. Tapi tak apa, yang penting berkat. Tetapi bukan semua majlis ilmu boleh mendatangkan berkat. Sebab itu saya selalu pesan pada kawan yang berceramah, awak kalau nak pergi berceramah, awak nak buat kelakar bagi nak gerak, buatlah. Tapi jangan tak ada langsung Quran hadis. Quran hadis tu yang menjadikan ucapan tu berkat. Kalau awak punya ceramah tak ada Quran, tak ada hadis, sama macam menonton sepatu reunion je lah. Sama je, mesej pun ada juga. Sebab itu yang membezakan Quran dan hadis. Macam kita duduk tadi, ada beberapa dah Quran kita dengar, ayat hadis kita dengar, dah ada berkat dia. Itu yang pertama. Apa lagi amalan yang kita boleh mengundang barakah? Sebagai contoh, semayang semayang berjemaah. Semayang jemaah berkah, barakah. Semayang seorang ada pahala, semayang ramai ada pahala. Semayang jemaah ini, dia yang kita nak buat jadi kita bersungguh tu sebab berkat. Minta maaf, dari segi khusyuk, biar semayang seorang. Sebenarnya semayang seorang lebih khusyuk. Tuan-tuan semayang di masjid dengan semayang di rumah, biar semayang di rumah. Rumah lagi khusyuk. Tapi kenapa Tuhan suruh semayang jemaah di masjid? Barakah. Dari segi khusyuk, jauh sedap semayang seorang. Semayang di rumah sendiri. Anak-anak dah besar. Semua entah mana-mana pergi semayang tak balik-balik. Lantaklah korang. Kita dengan suami kita semayang dalam bilik, lampu dimkan sikit. Pasal MBPO, sok-sok, yang 5 minit sekali tu, sok-sok wangi. Yang ingat lebih khusyuk semayang di rumah. Semayang masjid khusyuk. Mana ada khusyuk? Nak marah ketua imam tu saya cerita lah. Panjang pula imam ni. Tak mentang ada nazir masjid malam ni mengilai lain macam lah dah. Jadi nak marah hati tu. Tu tak campur dengan gelagat makmum macam-macam. Sebab dia 10 Ramadan pertama ni dia macam pertandingan bola sepak. Masjid memang sengit sebelah ramai orang. Sebab dalam bola sepak, pusingan pertama tu dia panggil pusingan kelayakan. Dia memang pasukan semua layak bertanding. Jadi muka yang tak regular pun datang juga. Yang regular 11 bulan tu kita dah biasa tengok. Yang jenis berikat rambut, jarang jumpa. Kita heran, mana datang ramai-ramai ni? Pusingan kelayakan memang macam tu. Semua layak bertanding. Dia start malam ni, dia panggil semi final. Barulah tak ramai sikit. Orang dah tak daya lah. Bila orang amatur datang masjid, perangai macam-macam. Ada yang berlepas buka kan, semayang sebelah kita. Biasa masjid kita minum manis sikit, makan manis kuih-kuih, semayang dulu. Lepas tu baru sambung nasi. Ada orang dia tak biasa. Jadi dia makan tu, dia minum air teh segelas, dia nak ke nasi. Tapi orang nak semayang. Jadi dia angin perut dia. Dia tak jarang puasa ke. Sepanjang semayang tu sendawa. Macam mana perasaan kita? Duduk sebelah. Gerah nak terajang. Dia ni lah. Khusyuk ke tak? Tak khusyuk. Campur dengan orang mana tahu bawa anak. Allah, anak dia la ilaha illallah. Mana mak dia kita pun tak tahulah. Merau macam nak mati. Dia punya menangis tu luar biasa sekali. Agak mak dia pijak agak enak. Macam semayang. Diam. Anak dia punya menangis macam nak mati. Saya ingat tuan-tuan pengalaman dia macam ni. Sakat budak berlari tu lantak lah. Menangis ni kita tak tahan tu. Menangis. Kau tu orang faham. Selok menangis. Kata tak khusyuk dah aku ni. Fatihah bola toleng kat mana. Ia akan nak wudu. Mana dah baca belum. Ya. Ada masa kita rukuk semayang tarawih. Allahu Akbar. Tengok orang sebelah rukuk. Kaki dia. Ya Allah kuku. Dia ni belejin agak. Sebab semayang tak boleh tutup mata. Makruh. Dah nampak kaki orang. Puan-puan tak apalah kaki tutup. Tapi orang perempuan pun payah ke nak khusyuk.
Allahu Akbar. Wow, Telekom Siti Khadijah. Lambang cinta abadi. 380 tu kan dia sibuk tengok Telekom orang. Ni saya bukanlah tak nak menggalakkan tuan-tuan semayang berjemaah. Kata, oh, kalau gitu Ustaz, kita semayang seorang. Tak. Tuhan suruh juga semayang berjemaah sebab berkat. Habis yang saya tak khusyuk tu jangan Ustaz. Dia begini. Macam contoh terawih. Bulan puasa ni, apa saja amalan kita buat, walaupun bagi kita benda tu tak sempurna atau tak syok bagi kita, bagi Tuhan sedap. Dia terbalik bulan puasa ni. Saya ambil satu contoh. Hadis yang sangat masyhur. Nabi menyebut, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa. Tuan-tuan puan-puan ada pengalaman berpuasa sampai certain jam yang tertentu, sebab kita tak ada makan, proses-proses biologinya menyebabkan mulut kita akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Orang tak selesa. Jangan korang, kita pun tak selesa. Lepas tu kalau pukul 3-4 petang, janganlah borok dekat sangat, jauh-jauh. Kita faham sebab dia pun puasa, kita pun puasa. Kita pun tak selesa dengan dia pun tak selesa dengan kita. Tapi kita memang tahap tak selesa betul. Tak selesa. Tapi cuba hayati hadis itu. Nabi mengatakan, walaupun bagi kau benda tu tak best, tapi pada sisi Tuhan macam mana? Lebih harum dari kasturi. Kita pun heran, ya Allah, bau kasturi. Celah mana bau kasturi? Jangan tanya lah. Tuhan bulan puasa ni dia lain. Dia baik luar biasa. Bulan lain pun Tuhan baik juga, tapi bulan Ramadan dia lebih lagi. Sampaikan mulut kita hak bau minyak gamat itu pun bagi dia macam minyak wangi. Bayangkanlah. Jadi setakat tuan-tuan semayang tak khusyuk tu, tutup mata jelah. Dia datang pun nasib baik dah Mamat ni. Dia pemalas ni, semayang Jumaat pun datang pukul 1 pergi semayang. Ni pun nasib baik dia datang. Aku sayang orang ni. Dia terbalik. Dia ada berkat. Apa lagi amalan boleh mendatangkan keberkatan? Makan secara berjemaah. Makan berjemaah. Nanti berbuka nanti, jangan makan seorang-seorang. Makan berjemaah. Nanti kita akan elaborate lebih lanjut. Sunat makan berjemaah. Belum cerita belanja orang buka, tu cerita lain. Kemudian, apa lagi? Selain pada makan berjemaah, makan makanan yang tertentu juga boleh dapat berkat. Contohnya, minyak zaitun. Apa lagi? Susu. Susu berkat. Susu pekat lain. Susu pekat tu bukan susu, tu minyak sawit. Tu sawit yang disusukan. Susu. Apa lagi? Habatus sauda. Kurma. Bukan ayam masuk kurma. Buah kurma kan? Oh, masak kurma ke? Tak, buah kurma. Apa lagi? 5 buah-buahan syurga yang ada di dunia. Tuan-tuan kena cari, kena simpan kat rumah. Pertama pisang. Yang kedua anggur. Yang ketiga delima. 4 zaitun. 1 lagi air zam-zam. Benda-benda dalam syurga yang ada di atas dunia. Lepas itu masa berbuka, benda-benda tu kena ada dekat kita. Nak ngambil berkat Ramadan. At least kalau tak ada kurma, ada pisang. Lepas itu pisang, makanan berkat. Dalam syurga, itu dalam Quran tu Tuhan sebut. Pokok pisang yang wasidrin makhdud. Ada pisang yang bersusun-susun. Lepas itu, kita duduk negara tropika, pisang ni kita tak pelik. Saya dulu duduk negara Arab. Arab ni pisang bagi dia macam kita dengan strawberry lah. Benda rare. Ada tapi mahal. Sebab itu orang Arab, masa kita orang duduk sana, beli pisang di pasar. Balik kita orang goreng. Ajak tuan rumah Arab tu datang. Menangis dia tengok pisang kena goreng. Masya Allah enta, Allah ya Allah. Dia apa masalahnya? Dia umpama kita menengok orang goreng lah apa nama strawberry celup tepung. Apa perasaan kita? Ya Allah, goreng strawberry. Awak goreng cranberries. Bagi dia strawberry tu, macam saya duduk tanah Arab, strawberry tu kita orang ambil beli fresh tu, kapit dengan roti je makan. Tak payah beli jam strawberry lah. Basuh lebih kurang, susul 5 biji, kapit 2 roti. Prak, makan dengan tu saja. Kadang cicah dengan susu, sambil menengok TV. Terlampau banyak sangat strawberry. Sama macam kita, sini pisang terlampau banyak. Sana pula tak ada. Tapi kita pergi ke sana buat perangai macam di Malaysia. Beli banyak goreng. Mahal sebenarnya. Tapi saja teringat gorpis kan. Gorpis. Teringat goreng pisang. Oh, rupanya pisang tu makanan surga.
Jadi eloklah atas meja carilah pisang. Ataupun nanti nak buka buffet, terjun cari pisang juga. Pergi buah-buah pisang ambil gitu. Pisang Montel tu ambil tok standar tok atas meja. Terus keluarga makan. Satu keluarga makan. Makan pisang kata. Anggur mahal lah sikit. Tapi kalau ada duit lebih belilah. Tak akan situ. Anggur delima susah. Pengenit, pomenggit, tak boleh nak nyebut tak tahulah. Pormegenet, gitulah ya. Ada banyak juga kat pasal Taman Tun dah siap fresh dia perah begitu kan. Bagus tu anti cancer. Tapi mahal lah, mahal. Zaitun pun mahal juga. Zaitun mahal. Ada botol-botol tu tapi jeruk lah, murah lah sikit. Yang ori-ori tu memang mahal. Air zam-zam banyak. Air zam-zam boleh cari. Itu semua benda berkat tu. Bagi kita, kalau makan spaghetti tak berkat ke? Berkat juga, tapi awak tak boleh challenge yang makanan hak berkat yang tadi. Minyak zaitunnya, susu, itu tak boleh challenge. Sebab ada hadis-hadisnya. Apa lagi cara nak dapat berkat? Kita berkat dengan waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, tuan-tuan nanti sembahyang Zuhur. Dalam sembahyang, dia ada satu momen sangat berkat. Masa bila? Sebelum kita beri salam, tahiyat akhir. Momen tu sangat barakah sangat. Tapi ramai orang tak ambil kesempatan. Mana dia habis baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi lah. Dia hilang berapa second di situ. Patutnya fil alamin innaka hamidum majid. Jangan bagi salam tu. Termenung sekejap. Berdoa sebab saat tu paling mustajab doa. Tapi jangan cakap Melayu, batal lah sembahyang. Doa lah apa-apa nanti. Ya Allah, gini. Kalau ikutkan doa yang Nabi ajar, doa minta jauh pada Dajjal. Tapi panjang doa tu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal wa masih dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Panjang sangat. Kalau di luar semayang bolehlah baca. Cakap Melayu ke ataupun ya Allah, aku nak doa tak pandai. Aku nak baca doa yang ustaz baca tadi. Amin. Betul boleh juga. Itu luar semayang tak boleh. Dalam semayang tak boleh lah. Doa tu sangat berkat tu momen itu. Apa lagi? Contohnya masa mendengar azan. Sepanjang mendengar azan itu adalah waktu yang sangat barakah. Yang kalau berdoa sangat mustajab. Baik tu masa orang azan bukan tak boleh bercakap, boleh. Tapi alangkah baik cakap benda elok-elok. Berdoa ke, minta ampun ke. Sebab bercakap atau berdoa semasa azan mustajab. Tak mesti diam. Kalau diam tak adalah doa, rugilah. Boleh cakap Allah ni sepanjang azan itu. Sama juga masa bila? Hari esok, hari Jumaat. Ada satu momen pada hari Jumaat, momen tu sangat barakah. Ini khilaf ulama, ada yang kata sebelum khatib naik mimbar, ada yang kata sebelum masuk asar. Tapi yang penting hari esok ada waktu-waktu yang sangat berkat. Sama juga misalnya ketika berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Kalau orang tak puasa, dia join majlis buka puasa, dia tak dapatlah kelebihan itu. Tapi kalau kita berpuasa, sebelum buka, baca doa, sangat berkat. Baik itu tuan-tuan, sebelum berbuka puasa, sunat hukumnya duduk depan makanan. Sunat, dia ada barakah. Barakah kat mana? Pertama sekali, kita jadi syukur boleh melihat makanan itu. Sekarang ni kalau kata buka 7 suku, orang kita, dia sibuk buat benda lain. Pukul 7 tu dia tak duduk depan makanan. Start motor bawa anak pusing taman perumahan. Tak pakai helmet, kulu kiling. Mau berbahaya. Jangan duduk depan makanan. Pukul 7:05 tu saya ingat boleh duduk dah. Dapat pahala free. Tengok makanan. Kemudian selain daripada itu, kita berpeluang berdoa sebelum daripada berbuka. Kalau kita Abah azan dah. Ya ke Allah kasum tu sambil berlari. Sibuk nyiram pokok kat luar. Abah azan. Allah kasum tu sampai apa? Puak. Rugi. Tak banyak doa. Tapi kalau duduk daripada pukul 7, ya Allah gini. Petang kan boleh buat lah. Sebelum buka dalam 10 minit duduk sebelum. Jangan lepas asar duduk dah. Duduk lepas asar. Apa lagi? Tengok laut sedap. Siakap lain macam nampak ni. Siakap ikan masin. Siakap ikan masin. Siakap 3 rasa. Masa bila lagi ya? Waktu yang sangat berkat.
kalau kita nak cari ketika hujan. Kuala Lumpur hujan, saya tengok baguslah Kuala Lumpur, pagi-pagi hujan. Hujan tu berkat tu. Lepas itu bila hujan, banyak akan berdoa. Mustajab sangat. Ketika mana lagi? Ketika mendengar ayam berkokok. Kuala Lumpur tak adalah ayam kokok, ayam mati semua dah. Kalau balik kampung nanti, minggu depan ni cuti tembur banyak Wesak campur dengan nuzul Quran. Duk kampung dengar ayam kokok, doa. Sepanjang ayam tu berkokok, mustajab doa tu, berkat. Tapi tak ramai orang tahu Tak ramai orang tahu ayam berkokok tu berkat rupanya. Apa lagi? Ketika bermusafir, puan-puan tuan-tuan balik kampung hari esok, sepanjang perjalanan, berkat perjalanan tu, doa ke sepanjang perjalanan. Begitu juga ketika kita antara azan dengan iqamat, itu sangat berkat. Lepas azan sementara iqamat, kalau berdoa, kalau apa, dia kalau kita nak susunkan satu persatu, bila hari berkat, bila masa berkat, huraiannya sangat panjang. Termasuklah kita yang sedang berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, sepanjang bulan berkat ni, sepanjang bulan. Cuma persoalannya tuan-tuan sekalian, bagaimanakah kita nak menggapai berkat secara spesifiknya pada bulan Ramadan ini? Apa benda yang kita kena buat? Baik, nombor satu, sepanjang Ramadan ni kita dah masuk 10 Ramadan kedua dah hari ini. Maknanya kalau level bola sepak ni dah semi final. Pusingan kelaikan dah habis dah. Mana kalau World Cup 150 pasukan dalam perlawanan persahabatan, kelaikan, qualifying, masuk semi final tu tinggal 4 je. Best of the best itu. Jadi kita yang nak memasuki semi final ini, pertama sekali kena banyak berdoa kepada Allah. Mesti berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan segala niat cita-cita kita untuk beribadah. Kita kena minta sungguh pada Tuhan, ya Allah, mudahkanlah aku berpuasa. Ya Allah, mudahkanlah aku berterawih. Ya Allah, buangkanlah sifat kedekut daripada aku supaya mudah derma, bersedekah. Ya Allah, mudahkan aku khatam Quran. Kena doa. Ada orang kata kalau tak doa pun kita buat juga ustaz dah. Tak, bila ibadat yang dimulakan dengan doa, kita rasa mudah ibadat itu. Saya ambil contoh lah, tuan-tuan puan-puan, saya percaya pernah ke Mekah, sama ada haji ataupun umrah. Sebenarnya ya, untuk orang level yang tak apa rajin macam kita ni, umrah tu berat. Berat. Ada orang pernah buat kajian, kita tawaf tu banyak tenaga pakai. Jarak untuk tawaf satu pusingan keliling Kaabah antara 300 hingga 500 meter. Maknanya darab 7 pusingan kita berjalan kaki 3.5 km. Berapa orang pada tuan-tuan perempuan pernah jalan kaki sampai Masjid India? Jalan kaki. Tak ramai. Orang yang fit dia boleh jalan kaki sampai ke BKL, sampai ke kata-kata tu. Rupanya kita tak sedar kita berjalan 3.5 km. Kenapa kita boleh buat? Sebab kita berdoa. Kalau orang umrah dekat airport KLIA, doa dah. Si azan lagi, Allahu Akbar, terbang berdoa, dalam van berdoa, dekat Jeddah berdoa. Doa yang kerja. Tuhan mudahkan. Sampai di hotel taruh beg pakai ihram, doa lagi. Buka TV satu kat hotel, Allah ramainya manusia. Ya Allah, doa mudahkan aku ya Allah. Sebab kita selalu doa tu yang Tuhan mudahkan. Tengok dalam TV macam tak logik, aku tawah ni kan penyek, aku pijak dah mereka ni sekarang. Tak, sampai-sampai kebetulan mereka tu keluar. Waktu geng-geng Indonesia yang pakai scarf pengakap tu keluar juga. Semua tak ada. Geng Turki pun habis dah 7 pusingan. Kita sampai, kita kecil-kecil badan. Betulan jemaah Jepun sama tinggi kita ya, lantak kau sama besar je, kik jalan. Ini Tuhan punya kerja lah. Sa'i pun sama juga. Sa'i Safa ke Marwah 450 meter. Safa ke Marwah saja. Maknanya kalau 7 pusingan kita pergi 3.15 km. Kita mana ada jalan kaki buat 3 km? Tak pernah. Pergi masjid semayang tarawih sekarang, mana ada orang sanggup parking 1 km pada masjid? Tak ada. Orang kita kalau bawa motor, kalau boleh parking tu, dia nak parking sebelah mimbar tu kalau boleh. Masuk parking mimbar, semayang sebelah imam, balik kan dia tolak motor keluar. Mana dia nak jalan kaki? Tapi macam mana kita boleh buat masa kita tawaf dengan sa'i? Sebab kita berdoa.
Ada satu kajian pernah dibuat, kalau kita melalui jamrah, kita melontar 3 tempat jamrah, ula, Kaabah apa semua, kemudian kita tawaf sa'i, total kita untuk mendapatkan haji saja campur tawaf sa'i, kita berjalan kaki 49 km untuk buat kerja haji saja. Yang daripada Arafah pergi Muzdalifah, pergi ke Mina, jalan terowong 3 hari kita duduk sana. Orang kira-kira 49 km. Untuk buat kerja umrah, tawaf sa'i 7 km. Macam mana kita boleh buat? Itu jalan ibadat. Belum campur yang kita jalan kaki, pergi ke bilik air, belegor, pergi ke Ben Daud, pusing kaunter itu, pergi ke cari aiskrim sini, pergi ke Baskin Robin dengan McDonald, pergi KFC bawah, pergi ke Sopwa Tower, pergi cari tasbih, cari bini sesat lagi tahu mana. Ya, tak campur tu. Campur-campur. Saya ingat kalau musim haji ada 100 km kita berjalan. Tapi kenapa boleh berjaya kita harungi? Sebab kita berdoa. Sebab itu puasa pun sama. Berdoa lah. Ya Allah, aku ni lutut bukannya kuat. Ya Allah, imam ni lama pula semayang, aku tak larat. Tolonglah mudahkan aku, Ya Allah. Tuhan bagi mudah. Ha? Lutut tu sakit tapi tak rasa. Jadi begitu. Bayangkanlah. Tuhan permudahkan. Jangankan Nabi pun doa minta mudah ibadat. Terkenallah doa Nabi itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadis Ibnu Hibban. Ya Allah, tidak ada perkara menjadi mudah kecuali Engkau yang memudahkan, dan tidaklah satu kesedihan itu melainkan kalau Engkau nak mudahkan dia jadi mudah. Nabi itu level dia berdoa, Ya Allah mudahkanlah ibadah, mudahkanlah ibadah. Maka kalau Nabi pun berdoa, apatah lagi kita. Apa yang nak kita doakan? Pertama, mudahkan ibadah. Mengaji Quran paling utama. Ya Allah, aku ni mengaji tak adalah laju sangat, baris kat atas, tengah, bawah, kalau tak ada orang menegur, letih aku ni, Ya Allah, bantulah aku, Ya Allah. Oh, Tuhan terus tukar, siap taranum sekali kita ngaji. Ngilai-ngilai baca, terkejut orang. Wah, terror dah, hari ke-12 ada terror. Doa. Rabbi yassir wala tu'asir. Rabbi yassir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah aku nak bersedekah. Kadang hari bulan puasa ni ramai orang minta sedekah. Macam-macam PN. Kementerian tuan-tuan ni sebaik ada menjaga ya. Kalau pejabat orang lain penuh dah orang susah-susah datang. Depan bank bersila macam-macam begini, minta sedekah. Kadang kita nak marah, tapi dalam hati nak ke menolong orang susah. Lepas tu kena, Ya Allah, bagilah aku ni belas melihat orang susah. Nampak susah, sedekah. Sedekah. Itu macam Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Sekarang ni dia ada di Pahang, berangkat balik semalam. Jadi kalau dia balik, orang-orang susah ni akan tunggu depan istana. Dekat corner tu penuh, ramai. Tiap-tiap kali tuanku balik, dia orang ada. Terror betul dia orang. Mana dia tahu, kita pun tak tahu. Kita yang kerja ni tak tahu bila tuanku ada. Kita pun tak tahu kan. Dia orang tahu. Mana dapat maklumat tahu. Duduk beratur ramai. Dan bawah tuanku ni, dia pesen dia melayan. Kereta lalu, kau tingkap. Bagi duit. Jangan bazir-bazir. Memang pesen dia. Orang susah ramai. Ada sekali tu, ni tuanku cerita. Ada makcik-makcik sila kat pondok jaga ni susah. Tuanku lalu bangun. Dia nak duit lah. Dia pergi, tuanku mulu. Bagi duit. Bila dia dapat, dia simpan dalam poket. Dia angkat sembah. Jonyong kasih tuanku. Pakai baju kurung. Melorot. Gelang penuh. Gelang sampai siku. Miskin apa ni, tapi dah bagi takkan nak tarik balik. Banyak gelang rupanya. Ada pesen-pesen. Tapi tak apalah. Sedekah ya. Sedekah. Doalah pada Allah mudahkan. Dan saya punya pendapat lah ya. Bagi kita yang bukan kaki ibadat ni, kita kena doa kepada Allah supaya Allah elakkanlah kita daripada diganggu oleh setan bulan puasa. Tuan-puan mesti terkejut. Ada setan? Hari tu ustaz lain ceramah tu katanya setan kena penjara bulan puasa. Dia begini. Tuan-tuan heran tak menengok? Bulan puasa ada orang buat maksiat. Datang mana maksiat itu? Setan. Habis setan mana lagi yang menggoda? Dia begini. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi dan juga An-Nasai,
Nabi mendetailkan, idza kana awwalul lailatin min Ramadan suffidatis syayatinu maradatul jinnah. Kita garis bawahkan perkataan maradatul jin. Nabi sebut pada bulan Ramadan, syaitan-syaitan yang dibelenggu itu bukan semua. Yang dipenjarakan hanyalah maradatul jin, hanyalah syaitan tahap tinggi saja. Maknanya syaitan-syaitan yang kumpulan pengurusan dan profesional, grade 48 ke atas. Hakiki, bukan mangku. Yang mangku 48 dia masih bebas. Yang grade 48 sampai turus 3 saja yang dipenjarakan. Jadi yang grade 48 mangku, 44, 41 ni masih bergentayangan lagi. Dia coket, jalan tar, masih ada. Masih ada lagi. Termasuk di Kementerian Kerja Raya masih ada. Dia orang ni yang ngacau kita ni. Ada hari kita tak bersahur, dahaga betul. Kita dah tua-tua ni lapar boleh tahan, dahaga tak boleh tahan. Member WhatsApp group semua kianat kuat. Hantar video air jus tembikai. Siap ada sahur pula tu. Hantu raya punya geruk. Ada sekali member hantar orang dia buat demonstrasi makan ayam goreng McDonald. Siap ada mikrofon. Kau Allah bunyi itu sedap dah. Masa tu setan yang grade bawah-bawah kumpulan B, kumpulan C ni, dia main peranan. Yusuf Tayyub. Dia biasa, bang makan je bang. Makanlah. Ini kita kena doa. Ya Allah, aku ni bukanlah kuat sangat. Ya Allah, tolong aku. Kena doa. Kena doa. Jangan overconfident. Kan setan tak ada. Setan yang besar-besar tak ada. Setan kecil-kecil ada lagi. Habis kenapa selama ni orang tak beritahu? Nak suruh kita berani pergi ke masjid malam-malam. Kan dulu orang takut lagi masjid. Kenapa? Tak takutlah bulan puasa mana ada hantu setan semua kena penjara belaka. Dalam hati pun dekat je. Semua ada juga. Tinggal Pontianak tak kena penjara. Ada lagi sekor 2 Pontianak. Kan orang bulan puasa kena tindih orang ramai. Kalau dah tak ada, siapa menindih lagi? Awak kahwin pun belum. Siapa menindih? Tiba lemah. Baca ayat kursi tak lepas. Bulan puasa. Mana ada lagi yang grade, mungkin grade N11, mungkin N19. Mungkin ada kita yang main tindih-tindih tu yang grade 11 gitulah. Kalau yang grade 29, 30 tahap CC, EEO apa tu dia terajang je kita. Yang lain tu Yusuf Tayyub. Ada orang tanya, Ustaz, macam kita kerja-kerjaan ni Ustaz, sibuk sangat. Suarat sana, suarat sini. Macam katanya tadi, patut hari ni kita adalah yang bos-bos nak datang. Bila minit ada suarat, ada itu ini. Dulu orang kerjaan ni dia mesyuarat, Ramadan ni kurang. Sebab orang Melayu, orang kerjaan ni, dia kalau mesyuarat kena ada karipak. Tak ada karipak, tak ada TO, tak ada mi goreng, dia tak nak mesyuarat. Kebelakangan ni baru tukar budaya, bulan puasa pun mesyuarat juga. Habis kita sibuk macam mana Ustaz? Bila nak konsentrate ibadat, nak iktikaf masjid? Beginilah, ibadat ni tak mesti awak duduk ibadat. Yang penting quality time. Ya, maka untuk mendapatkan quality time, Allah Ta'ala mengajarkan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana. Tuhan sebut, wahai manusia yang selalu sibuk, kalau kamu sentiasa beristighfar kepada aku akan lapangkan masa kamu. Jadi kata para ulama, ayat ini dalam surah Nuh ayat yang surah Hud ayat yang ketiga nak menunjukkan manusia sibuk biasa. Tapi kalau nak juga ibadat, banyakkan istighfar. Allah akan buka satu masa jalan untuk kita. Banyakkan istighfar. Jadi kita orang kerja-kerjaan ni, lagilah kena banyak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Supaya adalah masa kita boleh ibadah. Sibuk tak boleh lari, kerja kan. Apa lagi kita kena berdoa. Berdoalah kepada Allah supaya tahun ini puasa kita ni bertaraf puasa first class premium. First class premium. Ataupun puasa taraf elite. Kapal terbang lah kalau kita umpamakan. Ramadan ni kalau dia kapal terbang, kita sekarang sedang duduk dalam pesawat Ramadan. Tuan-tuan duduk kelas mana? Economy class ke, business class ke, first class premium? Maaf kalau kita katakan
Sejak umur kita tekatan 3, tekatan 4 lah rajin berpuasa ni. Teruk sangat tekatan 3 pun rajin puasa. Itu teruk sangat tak puaka. Ambil lah jam 4 lah, jam 4 nampak warak sikit lah. Padahal sekolah menengah baru puasa. Tak, masa sekolah rendah puasa kat rumah je lah, kat sekolah dah. Nah member ajak main kerja-kerja takkan tak dahaga. Minum jugalah kat rumah, mak tanya puasa. Puasa. Ambil lah tekatan 1. Daripada tingkatan 1 sampai nak pencen 2-3 tahun lagi ni je, saya percaya puasa kita ni level ekonomi kelas je. Belum sampai lagi bisnes dan first class tu mimpi je. Macam mana tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya puasa ni levelnya level ekonomi kelas? Dia kata para ulama, puasa orang level paling bawah ini dia fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Itu je. Orang puasa ekonomi kelas ni, dia hanya level dia, standard dia, sekadar menahan makan minum dan menjaga nafsunya daripada kacau isteri ataupun suami dia. Itu je. Itu je. Tapi bagi kita level tu dah level ulama' dah tu. Oh, terunya. Mana dengan isteri pun tak ada nak cium-cium, nak pergi kerja, biasa cium. Hari ni tak cium. Apa tak cium? Oh, tak boleh. Kan syahwat. Sanggup tak cium? Ada orang Sabtu Ahad tidur, dia takut aksiden siang hari. Dia suruh isteri dia siang hari tidur kat dapur. Bukan tidur kat dapur, kat peti air. Aku nak tidur dalam bilik. Asal tak boleh tidur sekali? Gila. Ni bukan bulan puasa. Buat aksiden kan, aku ngigar-ngigar. Dia kata. Weh, tidur peti air. Duduk peti air. Sebab bilik dapur, bilik ada aircon, dapur tak ada aircon. Dia suruh buka peti air, ke tidur depan peti air. Tidur. Isteri tu tak tidur depan peti air. Ada orang perempuan takut suami cium ke apa bulan puasa siang hari. Bukan sepanjang puasa, siang saja. Malam ikut kita lah. Siang. Dia punya jaga takut suami dia buat perangai ke. Tak pakai baju rimau, Tarzan apa semua ni. Pakai telekung. Macam duk Mekah. Pergi ke dapur, kongkang. Pakai telekung. Punyalah warak. Tapi rupanya level tu, level ekonomi kelas je. Bagi kita hebat dah tu. Ataupun menjaga makan dan minum. Macam kita sekarang kan jaga makan. Betul orang, kalau orang jenis concern pasal makan minum ni, kita boleh kena dia 10 minit sekali beludah. Banyak benar beludah apa halnya. Aku takut tertelan. Tertelan apa? Pagi tadi minum teh, ada macam teh sikit ada sini. Aku takut telan kan? Batal pula. Concern betul. Tak kenyang setakat ujung-ujung. Benda masalahnya. 10 minit sekali pompai. Benda elok perangai begitu. Dia concern. Bagi dia warak sangat. Tak, tu level ekonomi kelas. Ekonomi kelas ni jaga pekoh banyak. Tu jaga sangat. Lepas tu kita kalau nak tengok orang yang concern bab makan, kita boleh cam masa dia bersahur lah. Orang level business dengan first class ni, sahur, saya ingat ais spritzer sebotol, kurma sepotong jadilah. Jenis tak kisah. Makan apa ada. Tapi orang level ekonomi kelas, time sahur dia macam berbuka. Ngeri kita tengok makanan ni. Engkau ni ngapa makan macam buka? Nasi ada, murtabak pun ada. Sahur makan murtabak. Pukul 11 malam tadi beli dia kata. Air tak payah cerita lah. Teh tarik ada. Air Sprite pun ada. Air suam pun ada. Jamu, tonik-tonik tak saya cerita lah. Vitamin A, B, C, fibernya makan. Herbalife-nya. Tonik cap ikan haruan Sarawak. Macam-macam benda. Engkau ni ngapa makan? Kena jaga. Takut kalau lapar susah. Dia kata. Dia concern dia benda ni. Rupanya tu level orang ekonomi. Level ekonomi. Kalau begitu level business class mana gaya ustaz? Level business class ni kata ulama, fahuwa kafun nazar wal lisan wal yad wal rijli was sama' wal basar wasairul jawair lanil asam. Dia orang ni dah bukan level jaga perut, itu level bawah dah. Bukan tak masuk dalam minit lah. Makan minum tak masuk minit dah. Yang dia paling jaga sekali orang business class ni panca indera. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pemikiran. Tu dia jaga. Sebab itu ramai orang puasa tapi mulut membawang. Level ekonomi kelas.
Ramai orang puasa main Facebook masih menyumpah lanat orang kutuk sehari. Tak boleh. Awak level ekonomi kelas, tuan-tuan duduk paling belakang kat tandas nak duduk. Ada nyumpah-nyumpah orang dalam Facebook sehari puasa. Bukan level orang puasa tu. Dia orang business kelas ni, dia puasa panca indera. Bukanlah makna mata puasa tapi sambil mamah makan. No. Saya puasa mata je, makan saya makan. Kenapa? Sebab ustaz kata orang level bawah dia jaga perut je. Tak, orang business kelas, bab makan ni tak jadi agenda dah. Dia dah tak mikir dah pasal makan ni. Oh begitu ustaz ya. Habis kalau orang first class macam mana? Oh first class ni lain. First class ini dia saumu qalbi anil himamid dani'ah wal afkari muba'idati anillah wa kafu wa amma siwah. Orang puasa first class. Saya percaya ada tuan-tuan perempuan ni yang level ini. Orang puasa first class, dia meninggalkan segala-galanya kecuali Allah. Segala-galanya ditinggalkan kecuali Allah dalam hati dia sekarang. Artinya tuan-tuan perempuan, kalau dah sampai level isteri tanya, "Bang, nak buka apa petang ni?" Buatlah apa-apa. Tu level first class tu. First class. Tak ada cita-cita remeh-temeh, tak ada. Dia tak ada cita-cita, oh petang ni aku nak masak ni, nak makan ni, tak ada. Tak masuk agenda pun. Berbuka tu, dia tak perasan buka tak buka. Bahkan dia merasakan, asar dah ya, cepat betul jalan. Macam zaman kita jahiliah dulu, Allah lamanya nak nunggu pukul 7. Apa nak jadi dunia ni, jam ni mati remuk bateri. Zaman jahiliah dulu. Habis ramai orang first class, dah pukul 7 dah. Astagfirullahalazim. Cepatnya buka. Cik suka sangat. Dia nak tunjukkan dia first class kononnya. Padahal tidur bawah meja juga. Dia level orang first class ni tuan-tuan. Dia seronok dengan proses berbanding dengan result. Dia beza ya. Ada orang hidup ni dipentingkan result. Jadi kalau dia punya sasaran kerja, dia nak tengok benda tu sampai ataupun tidak. Sampai tak sampai itulah ukuran dia. Ada orang dia tak peduli dengan result. Dia yang dia tahu proses. Sebab itu kalau kita belajar prinsip quality, input, proses, output. Kalau dalam puasa, input iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Jadi end result adalah takwa. Bagi orang yang berpuasa, orang yang level first class, result takwa atau tidak, itu bukan masalah dia. Umpama kita bekerja, bos nak bagi APC, tak bagi, dia punya suka. Aku nak dapat PPC ke APC, siapa nak bagi-bagi. Aku enjoy dengan kerja aku. Sama macam orang puasa first class, dia enjoy dengan proses lah. Daripada sahur sampai berbuka, dia enjoy dengan suasana itu. Dia sangat enjoy. Sebab dia genuine orang puasa. Dia sama macam saya buat contoh ya. Bola sepak. Peminat bola sepak sejati, dia akan tengok perlawanan ataupun dia nak tunggu keputusan saja. Dia akan tengok perlawanan, dia akan tengok proses. Sebab dia minat dengan bola, dia mesti nak tahu proses. Macam contoh 2 hari bulan Jun ni pukul 3 pagi, grand finale UEFA Champions League. Perlawanan antara Liverpool lawan dengan Tottenham Hotspur. Pukul 3 pagi. Jadi suami puan-puan mesti kunci jam. Yang minat, yang tak minat tak bangun. Kenapa dia minat, dia bangun, dia minat dan dia nak tengok perlawanan. Padahal game pukul 3 pagi finale, esok kerja. Tapi sebab minat, padahal kalau you bangun pukul 5 pagi dah habis dah bola. Buka YouTube, ada. Dia ada dia punya result dia. Gol kali minit ke berapa. Tapi bagi orang yang minat bola, dia bukan nak tengok gol. Macam kita perempuan yang tak minat bola ya. Tengok berita, tak apa dah sebenarnya. Berita sukan, Liverpool berjaya mengalahkan Tottenham Hotspur. Inilah gol-golnya, kita pun tengok. Oh gol, gol. Itu level ekonomi kelas itu. Dia nak tengok result je. Orang first class, dia nak menengok sepanjang perlawanan. Baru ada feel. Jadi tuan-tuan perempuan dah perasan apa bezanya orang first class dengan ekonomi kelas. Kita naik kapal terbang pun nak ikut kelas. Kita orang kerjaan ni nak naik bisnes susahlah sikit.
Tapi sebab kita ni cerdik, ada point. Enrich-nya, ada saudara mara kerja permugaranya, kumpul-kumpul point, dapat business class. Business class sedap. Ekonomi teruk, kita duduk belakang. Bayang pergi ke Mekah 10 jam, si Saudi hak 3 tu ya. Orang tu sandar je terus rapat lutut begini. Keras begini sampai keriat. Ini teruk ekonomi, penat. Tu untung badan kecil-kecil ni. Nak duduk begitu. Kalau domestik, ekonomi kelas, apa makanan yang diberi pada kita? Kacang ya. Kacang. Buruk bibir mengunyah kacang. Dia bagi air urin. Air cawan plastik je. Ekonomi kelas. Kalau daripada Kuantan ke KLIA, minta bantal, saya ingat sampai Kuala Lumpur, tak dapat lagi bantal. Sebab ekonomi kelas. Cuba naik bisnes kelas. Baru duduk terus nanya, apa khabar Encik Badli? Kenal. Sebenarnya dia kenal semua orang. Cuma dia tak sudi menyebut nama kita je. Dia ekonomi sebab awak ramai sangat. Bisnes tak ramai, si ada 10 je. Itu dia tegur seorang-seorang. Sebelum take off ada nak minum air apa-apa. Wow, ada air. Apa ada? Kita ada jus, ada air guava, kita ada air orange, Sprite ada. Itu kan mengada-ngada namanya. Benda tak ada tu dah diminta ya. Nak tunjukkan mesra ya. Sebenarnya mengada-ngada. Bagilah apa-apalah yang sedap. Lepas tu bila dah take off, kita nanti di atas ada nak makan apa. Hari ni kita ada sandwich, ayam ke, nak kambing ke apa ke. Bagi saya ayam. Jadi bila dah hilang signal cabut tali pinggang keledar tu, dia pun serve lah pada kita. Ada makan. Itu bisnes pun dah tegak sangat dah. Bila berjalan dekat masa orang nak ambil boarding pass tu, gini jalan. Tonggek jalan begini. Pada tiket peri tu, hak kerajaan bayar, gini. Dia punya macam duit dia bayar. Tuan-tuan bayang kalau naik post kelas. Saya ingat jalan macam orang belek ni. Suka sangat. Tak, sebab kita bukan orang senang ya. Kalau kita ni beranak orang kaya, biasa dah naik post kelas, bapak kita kaya. Kita orang kerja ni bukan ada duit sangat. Dapat pula post kelas, upgrade pula tu, suka sangat. Suka. Dia ke post kelas. Saya post kelas, saya tak pernah naik. Memang tak mampu pun, nak kumpul poin, betul lepas. Post kelas ni, saya tanya juga orang, apa beza first class dengan business class? Sebab bagi kita business class ni macam sedap sangat dah. First class tiket sampai 40,000 pergi ke Sydney. Banyaknya. Apa benda yang dapatnya? Ada CJ ke benda ke? Macam pergi kursus. Kata mahalnya. Kalau dapat diploma suka juga ya. Turun-turun sini ada diploma naik kapal terbang. Okey lah. Sama dengan yuran 40,000. Rupanya first class ni, kalau ada pesawat-pesawat tertentu ni, dia panggil yang first premium punya, dia ada suite, bilik. Luar biasa dengan katilnya, ada mandi, ada shower. Wah, boleh mandi. Kalau boleh mandi, kena pergi dengan isteri lah jawabnya, boleh mandi. Sebenar-benar mandi katanya. Tiket 40,000, takkan tak nak mandi? Mandilah. Walaupun dah mandi lagi, bayar mahal. Sanggup mandi 3 kali, tak apa. Berladuk air lah kapal terbang. Ngapa? Keluar-keluar air pada bilik air orang ni. Rupa kerja mandi. Nak baloi 40,000 bayar. Lepas tu dia punya makan. Saya tanya, kan makan sama, periuk sama, dapur sama? Tak. Orang first class ni, dia ada on board chef. Dia ada chef khas. Dia tak layan ke business class, dia layan kita. Seat dia tak banyak kan, berapa first class. Jadi dia bila makan ni, chef datang, bukan pramugari datang. Lepas tu dia punya makanan dine on demand, makan ikut kehendak kita. Macam tuan-tuan duduk business class, economy class, makan ikut kehendak yang disediakannya. Buka menu, sejam lepas kita ada ayam, satu lagi kita ada mi. Ayam ke mi? Tak ada bilik lain lah, tak ada ni ada. Business class pun sama. Cuma business class beza dia, kita boleh makan bila ndak. Economic class kena makan masa tu je. Mana kalau membuta, kami tak gerak dah. Padam muka lah, jangan order-order kemudian. Kami tak hantar dah. Itu ekonomi. Business boleh membuta dulu.
Mana beritahu, saya nak tidur dulu, yang kacau saya. Sejam lagi nak sampai ke Riyadh kan, kejutkan saya nak makan ayam. Baik encik, dia tanda lah. Itu business class. Tapi kalau first class, premium, menu ni macam kedai. Kambing, ayam, macam zoo negara, segala binatang ada. Saya nak steak. Steak. Cik nak steak tu macam mana? Premium, medium well ke, well done ke apa? Boleh tanya. Teh tarik ada, sate ada, macam-macam. Tapi saya dapat tahu, orang naik first class ni kau orang kaya Tan Sri yang banyak duit ni. Dia orang naik tak makan, rugi. Sebab dia orang nak rehat. Dia naik tu dia tidur. Dia orang kan banyak sakit, kencing manis apa semua. Jadi bila naik kapal terbang tu, dia minta air kosong je. Dia nak makan ubat, dia kena makan sikit. Dia minta makan tu, dia minta roti. Itu je. Roti ban. Tu pun dia makan yang putih. Kulit tak makan. Saya kata, ruginya ya. First class tak makan. Cuba makanan tu hantar ke ekonomi di belakang. Marvelous. Kita pas kacang-kacang. Tak ada benda lain baginya. Cuba kita muhasabah lah ya. Kalau dunia nak sangat naik first class, kenapa dalam Ramadan tak nak duduk dalam first class? Jomlah duduk first class. Macam mana cara Ustaz? Janganlah sibuk kena buka. Janganlah tak buka langsung. Mainlah buka. Tak apa, aku first class tak nak buka. Ngapa jadi begini? Kau makin sesat kalau dengar ceramah tak? Tak, yang saya masukkan bukan dia tak nak buka. Dia dah tak ada agenda nak buka ni. Macam sekarang kan kita berangan sekarang ni. Ustaz yang sebut ayam McD sedap pula. Aku nak beli lah petang. Itu budak-budak puasa begitu. Sebut Allah air temikai sedap pula kaya. Budak-budak. Cuma perempuan lain. Perempuan jangan pula sampai petang kan tak masak tak benda. Kebulu anak-anak. Ngapa mak tak masak dah apa? Tak tahulah balik ceramah jadi begini malah. Mak ngapa tak masak? Ustaz kata, kita orang bersekelas ni, jangan fikir makan. Jangan begitu. Ni anak OA puasa, buatlah makan. Jangan ikut kita. Tahulah perempuan tak makan paper siang malam. Tapi anak makan nasi. Kan ada mak-mak sekarang tak makan. Dia makan paper nak kurus. Dia buat gitu kan nak makan paper macam mak nak. Anak tu dah kurus. Itu yang pertama doa banyak-banyak. Ya Allah, nak jadi first class sekali 10 Ramadan kedua ni. Try lah 10 Ramadan kedua ni first class. Tak kisah aku makan lah. Yang kedua, memasuki 10 Ramadan yang kedua ni, kita kena cek balik kita punya ilmu pengetahuan kita tentang Ramadan. Betul ataupun tidak. Takut 10 hari dah kita puasa, ada beberapa perkara yang kita buat ni di luar daripada undang-undang puasa. Kena cek balik lah. Ada ustaz-ustaz kena tanya. Ustaz saya ni baru ni begini-begini. Saya tengah pegang cawan. Subuh masa tu. Sekali tengah minum. Allah Akbar. Saya nak terus ke saya nak macam mana ustaz? Kena cek. Cek benda itu. Supaya kita nak pastikan. Sebab kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Siapa-siapa yang beribadat tidak dengan dia cek ilmu dia, nescaya ibadat tu lebih banyak rosak daripada baik. Jadi kita takut 10 hari ni banyak rosak. Sebab kita tak buat audit lah. Kena ada audit. Lepas audit kena ada exit conference juga. Kena cek betul-betul. Ni betul tak aku buat ni. 10 hari ni begini. Postmortem. JKR kan terror benda-benda macam tu. Dia tahu macam mana nak menilai. Analisis betul lah tidak 10 hari aku buat benda ini. Selamat atau tidak digunakan. Adakah boleh diserahkan kepada pemaju? Boleh kan? Semua dia cek. 10 hari ini. Orang yang tidak ada pengetahuan tentang hukum hakam puasa, ada kemungkinan puasanya jadi rosak. Macam misalnya contoh, ada orang dia tak tahu sangat hukum hakam puasa. Jadi dia suka-suka hati dia je lah. Saya ada satu cerita, ni orang tak faham hukum hakam. Satu orang saudara baru, orang Cina masuk Islam. Dia mengadu. Saya masuk Islam. Saya umur sudah dekat 50. Saya masuk Islam. Itu ustaz cakap, saya hari ini masuk Islam, itu saya punya puasa daripada budak-budak semua kena ganti. Mati ini macam mana mau kira? Ini macam banyak susah mana? Siapa yang mengajar begitu? Takkan nak kotak semua orang tu baru masuk Islam. Syarat puasa Islam. Syarat.
Kalau kawan-kawan kita yang non-Muslim nak puasa, silakan. Tapi kalau dia nak buka pukul 1 ke, buka lah. Awak tak berdosa pun. Sebab awak tak disuruh berpuasa. Dia nak meraih lah, tak ada masalah. Tapi tak ada tanggungjawab pun dia nak puasa. Jadi kalau orang tu baru masuk Islam, yang sepanjang masa dia dalam keadaan belum Islam, tak perlu qada. Kecuali murtad, itu kena qada. Contoh, katalah dia ni Islam, orang kampung, sekampung dengan kita Islam. Tapi tahun lepas, sebelum puasa, dia tukar agama. Ngapa engkau tukar agama? Aku tak minat Islam. Aku tengok banyak sangat traffic light lah. Merah, hijau. Itu tak boleh, ni boleh. Boring lah. Lagipun raya kita tak happening lah. Balik-balik ketupat. Christmas bell. Jingle bell. Kata nampak meriah lah. Habis engkau nak jadi jingle bell ni. Oh, aku nak jingle bell. Santa Claus. Bell. Dia pun tukar agama. Jadi Ramadan tahun lepas dia tak puasa. Christmas dia sambut. Bagai nak rock. Pasang pelita. Suka sangat. Tiba-tiba hujung tahun baru ni insah. Dia menengok YouTube ceramah Zakir Naik. Wah. Oh insah dia. Betul juga. Aku ni dah salah. Jadi bulan 3 dia mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam semula. Orang macam ni dia kena ganti balik puasa dia yang tahun lepas. Sebagai denda kepada dia. Itu yang ada perbezaannya. Ada perbezaannya. Sama juga dalam bab mampu. Orang yang tidak mampu tidak dituntut berpuasa. Sebab itu bila bab mampu ni kata para ulama, ada orang dia tak mampu dari sudut adat. Ada orang tak mampu dari sudut syarak. Sebagai contoh, orang perempuan yang tak semayang itu tak mampu sudut ibadat syaraknya. Tapi ada pula orang yang tak mampu daripada sudut adat. Siapa contoh? Contohnya, orang yang dah terlampau berumur, berusia, penyakit tak ada, tapi fikiran kurang sikit. Dia dah, bahasa kasarnya, nyanyuk. Dia dah banyak ngarut-ngarut. Orang macam ni tak wajib puasa dah. Macam mana nak tahu dia nyanyuk, Ustaz? Ginilah, awak anak dia kan. Kalau dia sampai sehari 4 kali tanya awak ni siapa, itu nyanyuk lah. Kau siapa? Anak sendiri tak kona. Siapa? Anak sendiri tak kona. Nombor 2. Dia malah kan tanya lagi, kau siapa? Dia daripada kampung, daripada Pilah, bawa Kuala Lumpur. 10 minit sekali nanya, aku kat mana ni? Kuala Lumpur. Bukan kat Pilah. Bukan. Dia setengah jam kan tanya lagi, aku kat mana ni? Kalau dah begitu tak wajib puasa dah. Tapi ayah saya tak ada sakit, Ustaz. Bukan soal sakit tak sakit. Awak sanggup bebankan pemikiran dia dengan puasa? Awak kalau suruh dia puasa, azan Zuhur kan dibuka dah. Ayah, kenapa makan? Azan. Baru Zuhur. Boleh ya. Kata dia makan. Azannya. Dah orang macam ni, macam mana Ustaz? Dia orang tak payah puasa, cukuplah bayar fidyah, tak payah ganti pun. Kan orang yang ada ilmu, senang. Yang tak ada ilmu, dia susah, menyusahkan pula orang lain. Kalau gitu saya pun layak juga. Saya pun ada masa gila, Ustaz. Gila tak payah puasa. Orang gila memang tak payah puasa. Baik tu tuan-tuan, kalau jalan di Kuala Lumpur lah, kita hati kena siasa sangka baik. Nampak orang muka Melayu tapi makan, kita jangan terus fitnah. Ini mesti dia jahat ni, syaitan ni, rajim ni. Sebab syarat pertama puasa Islam. Mungkin dia muka Melayu tapi bukan Islam. Kalau kita pergi Sabah, Sarawak, muka serupa kita ya. Tapi kadang nama pun Melayu. Tapi agama tak sama. Jadi kita, bukan Islam mangkali dalam hati. Member kata-kata, bukan Islam apa budak kampung aku tu. Kita sangka baik lagi. Mungkin dia belum balik. Sebab syarat puasa balik. Tak balik je, kita tengok misal dia tu keluar-keluar beridung. Tak balik benda rupa begitu. Kita ni nak sangka baik. Abang kali gila kamu. Gila betul. Dia memang ada gila sikit. Gila. Dia tak puasa sebab gila. Dia kita anggaplah orang tak puasa tu gila. Selesai masalah. Macam mana nak bayar fidyah untuk orang tua kita yang dah tak sihat macam tu? Fidyah 1 hari 1 cupak beras. Kalau kiraan di Kuala Lumpur 675 gram beras. Beras sebab kita ikut makanan ruji. Lepas itu saya selalu pesan orang Melayu mesti makan nasi.
Kalau perempuan tak makan nasi sekalipun, mesti sebulan sekali ada cheating day lah, makan juga. Niat kita nak bayar fitrah. Sebab zakat kita semua ikut beras. Kalau perempuan dah 3 tahun tak makan nasi, kami terpaksa kira zakat perempuan ikut harga gandum. Mana kena pakai Majlis Agama Islam Itali punya kiraan. Tak boleh pakai wilayah Persekutuan. Kan satu kerja. Sebab orang Itali makan gandum, tak makan nasi. Sebab itu jangan, Hafsah tak makan nasi. Saya heran betul orang Melayu tak makan nasi. Makannya lah. Heran betul tengok orang Melayu tak makan nasi. Dia sanggup makan mi. Padahal mi dengan nasi sama adik-beradik itu. Sama berat je. Cuma dia rasa tertipu sebab dia kurus-kurus begitu ya. Nasi lagi kecil-kecil. Dia ikut makanan ruji. Biasanya fidyah 1/4 dari dia kira macam 1/4 daripada zakat fitrah. Itu cara senang nak kira. Artinya kalau KL wilayah dia punya zakat fitrah RM7. Maknanya 1/4 darab bagi dengan darab RM7 lebih kurang dalam RM1.80. Satu hari lah. Itu kita bayar untuk ayah kita RM1.80 satu hari. So kalau 30 hari terus tak puasa macam mana? 30 darab RM1.80 lebih kurang dalam RM54. RM54 beli beras bagi orang susah. Selesai masalah. Untuk ayah atau mak kita yang dah muzur. Sama juga untuk orang sakit. Orang sakit sebenarnya tak wajib puasa. Tapi sebab dia semangat sangat nak puasa, yang itu menimbulkan macam-macam hukum hakam yang kita pening nak menjawab tu. Ustaz, saya ni bulan puasa IJN appointment, saya dah minta setahun, tarikhnya kena bulan puasa. Jadi dia nak masuk ke mesin kamera endoskopik dalam tekak ni, masuk sampai ke perut. Macam mana gaya? Batal tak Ustaz? Susah dah nak jawab. Susah lah nak jawab. Kita patutnya pakcik ni kita consider orang sakit je. Oh, saya tak sakit, saya masuk kamera. Kan nyusah namanya. Bila dah kamera masuk, kan bila tarik kamera keluar, pakcik pun balik ke rumah, rampang, keceras ke mana ke. Dalam kereta tiba sendawa. Rasa tom yam pula lah. Bila kau makan tom yam? Ada jadi mikir. Agaknya wayar tadi tu, doktor tu subuh tadi makan tom yam. Tak basuh tangan agak ah. Oh, melekat dah tom yam lampu. Kan jadi pening. Sebab itu kalau sakit, tak payahlah puasa. Awak sakit gigi, pergi ke klinik. Doktor tu menebuk ke lubang tu, siap ada sedut air. Nak puasa lagi. Air sampai ke sini lah. Puasa. Kan menyusahkan orang nama itu. Tapi puasa kena garis bawahkan 3 perkara. Kalau sakitnya ringan, dan kalau dia tak berpuasa, tak menyejaskan, dia kena teruskan puasa. Apa sakit ringan-ringan? Yang kalau dia puasa pun tak jejas sakit dia tu. Contoh, sakit lutut. Apa kena-mena lutut dengan tak puasa? Saya payah nak bangun, Ustaz. Bila bangun, sakit lutut. Oh, tu tak puasa tu? Tu tak puasa. Tak ada kena-mengena lalu lutut dengan puasa. Itu kena. Macam kami tangkap orang tak puasa, ada tangkap. Yang sekarang ni trend kebelakangan ni, yang tak puasa ni orang pencen ramai. Dulu budak-budak muda. Agak dulu yang budak muda tu sekarang dah pencen, jadi dia juga. Jadi mungkin orang yang sama agak agaknya lah. Dia juga hak tula. Tapi sekarang dah pencen dah jadi AJK masjid. Insah lah dengan songkok semua kan. Dah tak puasa. Terajang kedai topiang, kopi tiang, tengok. Makan si lemak kedai Cina serupa. Dia tengok kita dah, Allah Ustaz. Ngana haji tak puasa hari ni? Oh, apa tak puasa? Kencing manis. Kencing manis. Tunjuk surat doktor. Saya kencing manis. Doktor ayak kena makan ubat. Makan ubat, sebelum makan ubat kena makan dulu. Dia nak justifikasikan tindakan dia. Pakcik, kita faham kencing manis ada ubat, ada timing dia. Tapi pakcik punya makan ni bukan makan orang sakit ni. Dengan telur separuh masak ada, suit lemak ada, kopi 4, 3, 4, rokok sebungkus. Ini memang berjamu betul. Dia yang alas perut nak makan ubat tu, Allah, roti-roti beli roti kedai runcit tu je. Ini berjamu. Itu kita marah. Atau ada setengah orang, tak puasa. Saya gastrik. Saya ada surat doktor sign. Kita pun tengok surat. Memang betul. Gastrik ini, kita tak nafi ada orang gastrik. Tapi kebanyakannya yang sekarang ni, gas tu sikit je, terik tu yang banyak.
Bukan kita nak marah orang sakit. Jadi kalau setakat sakit lutut, kena puasa. Apa lagi sakit ringan-ringan? Kudih buta, kena puasa. Eczema, puasa. Jerawat batu, puasa. Apa kena-mengena? Apa lagi? Mati pucuk, sakit, kena puasa. Kalau dia mengadu, mati pucuk ni macam kasar sangat ayatnya. Kita tukarlah. Al-fucuk al-arwah. Nampak Islamik sikit. Al-fucuk al-maut. Orang lelaki yang dah tak sihat, dia consider sakit. Tapi apa kena-mengena benda tu dengan puasa? Awak kena puasa. Tapi yang kedua kata ulama, kalau sakit tu, bila dia sakit dan dia puasa, bila dia puasa, penyakit dia jadi bertambah teruk. Ataupun jadi lambat pula baik. Maka ketika itu dianjurkan tidak berpuasa dan dimakruhkan kalau dia terus puasa. Contoh dia ada kena mengambil ubat. Ubat ni pula biasa orang jantung-jantung ni ubat dia pelik-pelik. Cari darah lah, bawah lidah. Pelik-pelik ubat dia, bukan macam kita main telan-telannya. Jadi dia orang tu kadang kena makan dulu, kena ni. Itu kalau dia puasa, dia jadi lambat pula baik parut operation dia tu. Dia tak payah puasa lah. Tak payah puasa. Yang ketiga kata ulama, apabila seorang tu sakit dan kalau dia berpuasa menyebabkan dia jadi maut atau mudarat, haram puasa. Haram. Oh, sakit jenis macam mana ustaz yang boleh dapat tarah yang haram ni? Dia orang ada nak. Baik, penentuan haram tu ataupun maut satu penyakit itu ditentukan oleh pakar perubatan. Bukan oleh kawan-kawan kita. Kawan kita pegang demam. Panas ni. Engkau ni kalau puasa ni meninggal ni. Kita pun iya ke? Order McD. Kenapa tak puasa? Mak khabar kalau aku puasa kita. Mak ni siapa? Kalau mak tu pegawai perubatan, kita terima. Kalau dia teknisian super kita, tak payah. Yalah. Super je kita berdua sama ilmu kan. Tak payah. Tapi kalau doktor, pakcik kalau tak makan ni, pakcik meninggal ni. Iya ke doktor? Buat surat besar sikit. Buat salinan banyak sikit kata. Nak pakai sampai tahun depan. Sebab dia doktor, dia benarkan. Sama juga anak-anak buah kita yang terlibat dengan kerja-kerja yang di lapangan ni. 3D dirty, dangerous, difficult. Dia orang ni cerita anak beranak, jangan cerita ke dia orang. Ni awak pun jangan viral ni. Dia orang sebenarnya boleh tak puasa? Boleh, tapi jangan cerita ke orang. Dia dibenarkan tak puasa. Sebab puasa ni dia atas mampu. Dia punya kerja teruk. Menurut jalan tengah-tengah hari ingat senang. Tuan-tuan terai lah sekali. Nak tahu langit tinggi rendah, kita ngarah atas kertas terror lah, buat sekali nak tahu. Tengah-tengah panas tu buat kerja. Sebenarnya dia orang ada keringanan tidak berpuasa. Dengan catatan, pertama sekali, dia hendaklah berpuasa juga pada hari itu. Maknanya, dia nak pergi kerja tu kena puasa juga. Nama itu sama Rodin baca ke ni. Mana pukul 4.30 itu, bersahur jugalah. Bersahur. Pergi kerja pukul 7, sampai dekat site buat kerja, gogang. Masih berpuasa. Tiba sampai pukul 11-12 hari panas. Oh, dia kata dahaganya berpinah mata ni. Wah, bukalah, tak ada masalah. Jangan dia siap sarapan kat rumah macam biasa dia buatnya. Goreng nasi sikit yang abang lagi kerja ni. Kan Ramadan. Abang ada pengecualian. 3D 3D. Ya. Tak boleh awak breakfast siap-siap pukul 7. Kokak, seokok dulu keluar kerja. Tak boleh. Sama macam kita musafir. Tuan-tuan musafir ada keringanan tidak puasa. Tapi boleh sarapan dulu di rumah. Jom kita sarapan dulu ramai-ramai nak balik kampung. Kan jam ni kat arah highway ni, makanlah siap-siap. Tak boleh, puasa dulu. Dah tak rot dengan jam, kaki ni tak boleh lurus dah. Main tukar minyak, menjalan-jalan nak balik ke Kota Baru. Singgah jalan McD beli dah sekejap. Boleh. Yang kedua, dia tak boleh, dia kena jaga kehormatan bulan puasa. Kalau tadi anak-anak buah kita, dia dahaga sangat. Awak belilah air, cari tempat sorok, minum lah. Awak jangan mentang-mentang awak kerja tempat panas, tempat lalu lalang kereta tu awak minum, pelah, gogak. Itu. Orang tanya kau gila ke? Apa pula? Aku kan ada pengecualian, kan aku tak mampu. Janganlah makan public. Sama macam perempuan. Kes biasa, kata perempuan tak semayang, tak puasa. Mana boleh makan public? Tak puasa. Apa saya nak kena puasa macam orang lain je ke?
menghormati. Mana walaupun perempuan tak puasa, tak semayang, perempuan tak dibenarkan pergi secret recipe ngorder makan popok makan pukul 1:30 kan. Tak boleh. Memanglah kami jawab agama tak tangkap. Perempuan kita tahu tak boleh semayang. Tapi kenalah hormat bulan puasa. Habis macam mana ustaz? Sorok-sorok lah. Beli bungkus ke. Kan musim-musim Ramadan ni, dia ada satu kumpulan, dia panggil geng PH. PH ni bukan Perkataan Harapan, dia tak. Geng plastik hitam. Belilah makanan, tahu dalam plastik hitam supaya orang tak nampak. Jangan plastik sampah tu lain macam lah. Beli plastik yang tak jelas. Bawa datang pergi ngek. Orang lelaki dia tahu. Oh, tapi jangan makan kat meja. Tak boleh lah. Sorok-sorok. Menghormati. Di rumah pun sama. Jangan depan anak-anak. Keliru budak-budak. Dia suruh kita puasa, dia kokak-kokak makan di dapur. Aku tak faham tu mak aku ni. Tengok mak-mak kita zaman dulu. Kita tak perasan bila dia tak puasa. Dia tak tunjuk. Jadi perempuan kena sorok sikit lah. Nak sorok. Jangan ustaz, anak saya suka betul masuk bilik. Kan makanan bilik kan sibuk suruh buka. Makan dalam lemari. Tutup pintu. Maggi cup. Best. Maggi cup. Marvelous. Yang penting kena menghormati. Kemudian beritahukan anak buah kena ganti. Jangan tak ganti pula. Boleh tak pakai kaedah orang tua tu? Tak boleh. Orang tua tu special case. Sebab dia dah nyanyuk. Awak ni sihat, cuma awak kerja bulan puasa. Jadi awak kena ganti. Kemudian pesan juga ke anak buah, kalau boleh awak ni simpan duit daripada awal lagi, simpan siap-siap. Apa kena-mena tak puasa dengan simpan duit? Beginilah. Sebab awak ni kerja awak 3D. Kerja di luar memang penat. Jadi awak simpan duit. Masuk Ramadan tahun depan, awak jumpa sama tokek, minta cuti 1 bulan. Tak ada gaji pun tak apa. Sebab duit sudah simpan mah. Jadi lu boleh puasa hari-harian. Kasih minta cuti kerja mah. Duit sudah ada, simpan lah. Jangan berhenti kerja. Simpan duit siap-siap. Untuk kita nak meraihkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Justru hadirin-hadirat sekalian, orang yang tak tahu hukum hakam puasa, rosaklah puasa dia. Orang yang tak tahu sunat-sunat di dalam puasa, maka dia akan hilanglah banyak pahala dalam bulan puasa. Saya ambil contoh macam tadi kita cerita, nak berbuka. Duduk depan makanan, dah dapat pahala sunat. Makan kurma, dapat pahala. Janganlah kita nak mempertikaikan. Ustaz, kenapa mesti kurma? Tak boleh ke inovasi sikit? Kita makan temikai ke pisang. Bukan tak boleh, boleh. Cuma kurma tu sunat. Sunat ni apa artinya? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat bukan tak apa, rugi. Disebabkan kita guna takrif buat tak buat, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Yang itu yang tarawih 8 sokmo tu. Sebab tak apa. Ngapa tak ngaji Quran? Sunat, tak buat tak apa. Jangan tak apa, gunakan rugi. Contoh, tuan-tuan tak buat sembahyang tarawih 20, rugi. Tuan-tuan tak baca Quran bulan Ramadan, rugi. Apa lagi amalan sunat kalau tak buat rugi? Berzikir, tak buat, rugi. Apa lagi? Poligami, rugi kalau tak buat. Mana buat dapat pahala, tak buat rugi. Rugi ya, dia tak dosa kek rugi. Rugi lah. Untunglah yang dah sunat di sini. Dah sunat di sini. Yang telah menjalankan sunat tersebut. Yang lain makruh, tak berani. Jadi macam berbuka saya kongsi tuan-tuan. Kita nak berbuka dengan bersahur, elok starting dengan kurma. Tapi kurma apa kita nak makan? Ni yang specialnya. Dia kurma ni rupanya ada kurma spesies tertentu, kalau kita makan pahala lebih berbanding orang makan kurma jenis Yusuf Tayuk ke apa ke. Apakah kurma yang afdal? Ingat sipir dia. Untuk sahur afdal makan tamar. Tamar ni kurma kering. Kurma kering gitu. Untuk berbuka, kurma basah yang melekit-lekit. Itu afdal berbuka. Tak ramai orang tahu, yang cerita korang. Kita-kita je ni. Jadi tuan-tuan nak berbuka petang garang, cari yang melekit-lekit sikit ni. Dapat pahala ekstra. Free-free saja. Sahur esok, cari yang kering. Kering ni kalau kita pegang pun tak ada apa-apa lah pada tangan. Dia sebab masalah kita orang Melayu, kita tak kenal kurma. Bagi kita semua kurma tu kurma lah. Kita kenal kurma Yusuf Tayuk dengan kurma free YB bagi. Tu yang kita kenal. Kurma kering apa, lantaklah janji kurma sudah. Ada. Untuk kita nak special pahala,
Untuk bersahur kering, untuk berbuka basah. Boleh ingat jangan sampai tak sahur pula nanti kering ke basah. Jangan 5:30 10 minit kan nak azan. Awak ni bila nak sahur nak ingat ke ustaz tu cakap kering ke basah. Alah, makan je lah benda ada roti jala lah, apa ada je. Ni kalau nak ekstra pahala. Apa lagi ekstra pahala? Ni. Tadi saya sebut bulan puasa dia keluar geng nama geng PH, pasti hitam. Ada satu lagi geng bulan puasa dia panggil geng 08. Ni geng 8 rakaat. Kepada geng 8 rakaat saya nak pesan. Geng 8 rakaat kita punya ibadat sikit rugi. Sebab kita tinggalkan imam kita. Jadi kalau tuan-tuan nak buat 8, boleh cari tempat yang sama-sama buat 8. Sama sekufu dengan kita. Baru setaraf. Puan-puan, tuan-tuan, jangan semayang masjid 20. Sebab dalam hadis Tirmizi Nabi pesan, siapa-siapa yang semayang dengan imam daripada mula sampai imam balik, dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Rugi tak kalau tak buat? Rugi. Tuan-tuan faham tak apa makna qiyamul lail sepanjang malam? Makna start pada isyak orang tu semayang sampai 5 minit lagi nak azan subuh baru dia berhenti. Tunjuk satu orang mana hak daya semayang macam tu. Tak ada orang boleh semayang sampai sepanjang malam. Tapi dek kerana kita duduk setia tak berbelah bagi dengan imam, walaupun tak semayang, sila duduk belakang tunggu imam balik. Dah kunci motor kat imam, kita anak dia memanglah tunggu. Ayah rajin anak malas duduk belakang. Kuih habis dah morih hentak kita. Tunggulah juga ayah tak balik-balik. Dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kita orang jenis pemalas macam kita ni, paling lama kita semayang berapa lama? Tak lama semayang kita ni. Saya ingat semayang 8 rakaat 20 tu pun dah lama sangat dah bagi kita. Ada orang kuat. Macam contoh baru ni keluar dalam berita, di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, di Jawa Timur. Di sana dia semayang tarawih 23 rakaat 8 jam. 8 jam. Dia orang start semayang pukul 7 malam, dia kan maghrib awal. Lepas isyak dia semayang pukul 7, habis 23 rakaat pukul 3 pagi. Tinggal beberapa minit lagi nak azan subuh. Dia orang rakaat pertama sampai rakaat ke-20, imam baca komplit 30 juzuk. Tiap-tiap malam khatam Quran. Dulu orang ingat macam main-main. Tuan-tuan balik buka YouTube. Buat betul. Dia punya pembahagian dia, setiap rakaat imam akan baca 1 sampai 2 juzuk. 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat 1 juzuk. Saya ingat lutut kita tak berasa rasanya. Ada. Saya ingat tertidur kita sambil berdiri tu. Sujud. Buka, kita kagum ada orang kuat. Tapi kita ni tak sekuat itulah. Kita tak sekuat itu. Nak ibadat sepanjang malam sampai kat subuh berhenti. Tapi tak apa. Tips mudah. Tak payah semayang sepanjang itu. Kita duduk je tunggu imam sampai balik. Abang lambat balik 10.30. Biasa 9 suku ada dah. Dengar ceramah lain macam lah. Ustaz tu besar dia kata kena tunggu imam balik. Dapat pahala qiyamul lail sampai malam. Jadi malam kan tak payahlah kejut saya 4.30. Kejut saya 5 suku dah lah. Saya dah consider semayang malam ni katanya. Dapat pahala free. Ni saya cerita ni pahala free. Pahala free. Cuma tuan-tuan kalau kita sama kita ni, kadang bila bergaduh pasal masalah 20 rakaat, 8 rakaat apa semua ni, jangan kelahi lah. Jangan kelahi. Malu kita. Baru-baru keluar viral. Bukanlah kita nak kata tak betul. Beberapa masjid terpaksa letak signboard untuk parking. Geng 08 parking sini, geng 20. Kenapa sampai jadi begitu Maknanya ada perselisihan lah. Mungkin geng-geng 8 rakaat ni, dia datang ke surau, parking depan. Geng pencen ni dia suka buat 20. Kenapa orang pencen suka buat 20 rakaat? Ada kajian pernah buat. Orang pencen dia suka buat 20 rakaat sebab dia orang semayang atas kursi.
Kalau di atas kursi 200 rakaat pun boleh. Kita orang muda jarang buat 20, jarang lah. Biasa buat 8. Sebab orang muda anak kecil-kecil. Kadang anak balik sekolah petang, abah, dia nak beli color Luna 24. Mana nak cari? Saya beri tak jual. Kena pergi supermarket. Supermarket pukul 10 tutup dah. Jadi kita 9 suku 9.30 tu dah terkejar-kejar. Tu pun 9.50, tokek dah tarik pintu. Dah tutup dah. Pressure sikit lah. Pressure sikit. Orang bencin, anak dah besar dah. Nak beli color Luna. Buat apa 24? Dia beli kat 7E color pendek-pendek tu cukup dah. Alasan lah nak balik 8. Cuma orang buat 8, janganlah sombong sangat. Jangan sombong. Ada dengar ujung-ujung telinga dia mengata, awak suruh awak buat berapa? Kau minta orang buat 23. Ish, 23. Kita orang buat 8 je. Kenapa 8? Oh, 8 lah ikut Nabi. Awak 20 ni ikut Omar. Tak betul. Kita hidup kena ikut Nabi. Boleh ikut Omar pula. Janganlah cakap begitu. Ayat awak pun dah tak betul dah. Awak sebut awak ikut Omar. Omar mana ingat Haji Omar belakang rumah awak? Yang nyusun ni bukan Haji Omar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Dah mana kena-kena sahabat kita ikut Nabi ustaz gini. Omar ni bukan jalan-jalan orang. Nabi pernah sebut, kalau ada Nabi lepas aku, engkau lah orangnya. Wujud tak ada Nabi lepas pada aku. Macam mungkin tuan-tuan perempuan ada yang minat Syiah. Tak apalah, itu hak masing-masing. Syiah ni memang meluat betul dengan Umar ni. Memang dia meludah kalau Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar ni. Dia menyampah betul. Tak apalah, itu hak awak. Tapi kita nak khabar begini. Seburuk-buruk Umar yang kita kata buruk tu, kubur dia sebelah Nabi. Takkan situ tak boleh ukur orang tu hebat tak hebat. Kita dengar orang mati kat Mekah, Madinah pun hebat lah. Dapat beritahu ustaz sekian-sekian meninggal di Madinah. Masya Allah, hebat sungguh, hebat. Allah meninggal di Madinah. Meninggal di hotel. Makan kambing terlebih. Meninggal. Contoh. Bukan kata ngina dah. Overdose makan. Ubat tak bawa, mati. Bukan meninggal tengah ganti tasbih di Raudah. Dah. Meninggal di hotel. Tapi sebab persepsi. Wah, meninggal di Madinah. Masya Allah. Tanya ke bumi di mana? Bakit, Masya Allah. Bakit tu dengan kubur Nabi berapa jauh? 100-200 meter. Umar Al-Khattab mati di Madinah. Kubur sebelah Nabi. Takkanlah tak boleh respect sikit pun. Respect lah sikit. Nabi, pernah satu hari Nabi menyebut, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsuna fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa inna Umar bin Khattab minhum. Umat-umat dahulu, kata Nabi, ramai di kalangan mereka Allah beri mereka ni muhaddatsun, firasat tepat. Mana kalau dia teka jadi. Dan kalaulah ada di kalangan umat aku yang dapat kelebihan itu, maka salah satu orang yang firasatnya tepat adalah Umar Al-Khattab, kata Nabi. Hadis Bukhari Muslim. Baik itu kita kalau berkawan dengan orang firasat tepat, untung kita. Selamat hidup. Bawa pergi mancing dia ada firasat. Tak ada ikan ni boh. Ya ke? Firasat tepat. Jom cari kat lain. Rupa ajak pergi kedai beli ikan je lah senang kata. Terus masak 3 rasa terus. Dia nak mancing-mancing. Nak keluar rumah. Boh, ni hujan ni boh. Mana nak tahu? Kau tahulah. Kau musim terkujur kan pada timur. Kenal bau rumput tu tahu dah. Hujan ni. Hujan betul. Seronok kawan orang firasat tepat ni. Kadang naik kereta. Bawa slow sikit bawah depan corner tu kan rasa macam ada kereta berhenti mengejut tu. Sampai dekat ada tu firasat tepat. Umar Al-Khattab jenis begitu, firasat tepat. Pernah satu hari Umar Al-Khattab dia bagi khutbah. Tengah khutbah kali dia menjerit, Sariyah bin Hisin, bukit. Terkejut semua orang. Apa hal tengah khutbah tek lain, baca lain pula ni lah. Sebut bukit apa hal? Habis semayang, tak ada lah orang berani tanya dia. Umar ni garang. Yang berani Ali bin Abi Talib. Sama garang lah. Ali tanya. Ali kan handal. Pedang cabang 2. Mau tak garang? Pedang dia mata 2 begini. Orang pedang mata 1 dia 2 cabang. Zulfikar. Tuan, apa hal tengah khutbah tadi tiba menjerit sebut nama Sariyah bin Hisin. Kata Umar begini. Awan tengah khutbah. Tiba depan kawan dia macam Tuhan terjalikan. Kawan nampak peta.
Macam depan tu ada Syariah Bensin dan pasukan tenteranya, musuh kepung pada atas bukit. Jadi kawan dapat nengok map view ni. Jadi kawan tegur ke dia, naik bukit. Lepas tu dia hilang begitu je. Kawan pun heran, kenapa jadi macam tu? Dia senyap je lah. Berapa bulan kemudian pasukan tentera tu balik. Jumpa Syariah Bensin menghadap Panglima, beritahu report apa yang berlaku. Dia kata, tuan, ada perkara pelik berlaku. Kami tengah buat jalan-jalan operasi, rupa bandit di atas bukit nak tembak kami. Tapi kami dengar suara sebiji suara tuan suruh naik bukit. Syariah naik bukit. Tuan ada sana ke? Omar diam, tak cakap apa-apa. Hebat tak hebat. Tuan-tuan lagi mau kutuk dia buat 20 rakaat. Ingat ni Haji Omar. Omar Al-Khattab ni. Orang firasat tepat ni tak semua. Nabi sebut kalau ada, maknanya bukan semua orang firasat tepat. Tu ada satu orang TV9 cerita, dia interview satu orang pakcik kat Selangor. Dia ni memang terror betul. Dia kalau tangkap ikan, ramai-ramai nelayan, dia paling banyak tangkapan. Sampai jadi berita masa tu. Tak tahu ilmu apa dia pakai. Dia ada ilmu laut, ilmu kena angin apa semua lah. Jadi kru TV9 ni tanya kepada dia, apa sebenarnya rahsia pakcik tangkap ikan? Kata dia, saya guna firasat. Oh, firasat. Macam mana firasat? Gini, sebelum saya keluar pergi ke laut, saya tengok cara isteri saya tidur. Dia gitu. Kalau isteri saya dia mengiring ke kiri, saya akan tebor jala tu ke kiri juga. Jadi ke dia? Tuan-tuan try lah. Kalau saya nak keluar tu, saya tengok isteri saya ngiring ke kanan, saya tebor ke kanan. Begitu. Dan jadi ke dia? Lepas tu kru TV9 tanya, kalau isteri pakcik tidur terlentang? Kalau terlentang, rezeki saya lah. Saya pun tak pergilah ke laut. Gitu katanya. Ni tak batal puasa mendengar cerita ni. Jadi hadirin sebenarnya banyak nak diterangkan. Tapi saya ni kalau lama kau ceramah kan makin batal puasa kita. Jadi saya ni cerita mengarut memang banyak betul. Cerita nak hilangkan mengantuk tak sesuai bulan Ramadan ni cerita. Lain tahun lah kita ceramah semula ya. Jadi buat akhirnya, marilah sama-sama kita berazam bersungguh-sungguh dalam nak mencari keberkatan di bulan Ramadan ini. Saya simpulkan, nombor satu, mesti mau doa. Doa pada Allah sungguh-sungguh. Dengan sukatan kita yang tak berrajin ni, kenalah berdoa. Kena berdoa sungguh-sungguh. Ingat, kalau tuan-tuan perempuan tak larat buat tarawih, jangan sampai tak pergi semayang. Kita faham, start minggu ni banyak majlis berbuka di luar, iftar. Kelab kebajikan buat, staf buat, bahagian buat, unit buat, menteri buat, tuan menteri buat. Memang penat kita minggu ni makan luar kerjanya. Tapi makan pun berpada-pada. Jangan sampai rugi tak semayang. Orang kita kalau makan kadang lupa diri. Cendol sampai 3 ambil tok depan. Azan baru hayal al-falah, dah 2 dah habis. Hayal al-falah 2 mangkuk cendol. Teruk sangat orang ni kebulunya. Tak sahur agak. Kalau awak makan sampai 3 mangkuk, macam mana nak semayang? Orang faham panggil se'eh, Kuala Lumpur panggil bentah lah, padat perut ni. Kalau 3 mangkuk awak makan, maghrib kan awak sujud keluar balik cendol tu. Lepas tu jangan overdose. Bila dah kenyang malas, mengantuk. Habis macam mana terawih? Pergi je surau. Lawan setan yang gerik-gerik bawah tadi tu. Lawan. Pergi semayang. Cuma semayang hendaklah sempurna lah. Kalau semayang syak berdiri. Tapi untuk orang yang kenyang, telajak, mengantuk, untuk terawih dibenarkan duduk. Tuan-tuan boleh duduk. Jadi semayang syak tak boleh duduk sebab tuan-tuan sihat lagi. Terawih kan boleh duduk. Sebab nak kejar juga fadilat Ramadan. Jangan sampai tertidur, bangun-bangun dah sahur. Rugi sangat. Bangun-bangun tak sahur, rugi. Sebab kenyang sangat. Pergi je masjid, semayang syak berdiri depan. Masa terawih duduk belakang. Join the backbenchers club. Geng-geng pencen. Berapa? Sedap aku duduk ya. Jangan duduk kursi yang ben Daud kecil tu. Itu kalau salah konal macam motor tu. Tombang tu. Cari kursi yang sedap sikit lah duduk gini. Tapi orang yang semain duduk, pahala separuh. Alam-alam pahala separuh, buatlah 20 rakaat. Engkau adalah pemalas 8 rakaat. Duduk pun 8 rakaat juga, buatlah 20. Jangan sila panggung pula begini. Jangan tengok wayang begini semayang. 20 rakaat duduk dan diam.
Cuma ada orang semayang atas kursi ni sebenarnya risiko banyak. Sahabat saya kena masuk hospital. Semayang masuk hospital. Dia ni, dia tak boleh berdiri. Dia boleh sujud, tapi dia tak boleh berdiri. Jadi dia semayang duduk. Main duduk. Time sujud, dia turun. Duduk antara dua sujud boleh lagi. Sujud kedua okey. Bila dia nak berdiri tak boleh. Dia akan duduk balik. Apa risikonya? Sian betul baru-baru ni dia kena masuk hospital. Dia punya orang panggil tongkin, tak tahu panggil apa orang kelompok, macam tulang papan punggung tu letak, jatuh ke belakang. Kesnya orang pencen masuk masjid cari kursi. Kursi dah banyak dah tak ada. Kawan saya tengah sujud. Dia membayangkan orang ni tak pakai kursi. Kesian betul. Sebab orang tu, ialah kita sangka baik, takkan dia nak ambil saja-saja. Maknanya dia tak tahu orang tu semayang atas kursi sebab dia sujud. Sebab kawan saya ni kata aku boleh sujud, aku sujud lah. Pasal aku nak duduk pula, aku sujud lah. Risiko punya begitu. Tengah sujud, doa terus. Semayang khusyuk. Ya Allah, maafkan dosa aku, ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa aku, ya Allah. Naik atas, Allah. Kenapa? Rupa pakcik tu dah ambil kursi dia. Jadi saya tanya, dia dah sihat sikit lah, tapi sakit tu ada ngak-ngak-ngak, sihan pada dia. Dia tuan-tuan yang semayang kursi hati-hati lah. Hati-hati saya. Menaik pada semayang tu raba dulu. Aduh. Oi, kena belakang orang tarik, member buat kenat ke? Oh. Member pula ada masalah otak sikit. Dia tarik kursi. Saya ingat kursi tu esok lambat laun akan pakai tali, saya ingat. Bila sangkut kat tali pinggang ihram tu kan. Cuk begitu. Bila orang tarik dengan kita-kita sekali orang tarik. Dah jadi mudarat dah. Banyak cerita, sekadar itulah saja tuan-tuan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Saya minta maaf, saya tak pandai cakap Kuala Lumpur. Jadi pada yang siapa tak faham, pakailah terjemahan nanti ya. Boleh Google Translate. Sekadar itu, sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita daripada awal tadi, walaupun adalah selang-seli, gua-gua, gelak-gelak sikit, tapi Allah ampunkan dan menganggap juga sebagai majlis ilmu mudah-mudahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, makbulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa kepada segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, selamat meneruskan ibadat 10 Ramadan yang kedua. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang membagi Datuk Ustaz di atas ceramah yang telah sampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat, panduan dan pendoman di samping kita merealisasikan kehidupan seharian kita dan di samping kita menjalani ibadah puasa insya-Allah.